Okay, assalamualaikum guys. So, it's FLP on air. Okay, so aku rasa ramai orang sekarang ni yang aku akan interview ialah orang-orang yang sekarang tengah boleh dikatakan ramai orang benci. Okay, ramai orang tengah borak pasal dia orang ni. Ramai yang keluar video-video dia orang keluar FYP. Okay, so it's Yusuf and also Asad. Obviously tak ada. Applause. Okay, so Yusuf, nama sebenar Yusuf dan cerita sedikit pasal diri Yusuf. Okay, first sekali terima kasih Arya sebab invite podcast Ni podcast paling ramai aku rasa aku buat macam live lah rasa. So basically nama aku sama lah, Yusuf. Nama betul. Nama Yusuf. Ejaan tu aku tak tahu kenapa macam tu. Okay. Lepas tu aku basically buat YouTube lah. Buat TikTok. Lepas tu sebelum zaman buat content ni semua tak ada buat apa. Cuma tak pergi sekolah je lah. Sekolah rendah. Sekolah rendah je? Sekolah rendah sampai darjah 5. Darjah 5 je? Lepas tu tak sekolah langsung? Sekolah yang konvensional yang kita tahu ni tak lah. Belajar macam tahfiz macam tu lah. Oh memang maksud tahfiz lah. Oh okay. Okay, so Asad, dulu penyanyi, sekarang kenapa dah tak nyanyi? Suara dah sedap ke macam mana? Tak, suara tak sedap pun. Yeah, so I left it because Asad dah fokus kat business kan. I think ever since COVID, Asad ada opportunity dekat production, marketing agency semua kan. So Asad fokus kat situ lah lepas tu. Okay. So nama Asad sebenar, kadang-kadang diorang susah nak sebut Asad Motah atau Asad. Betul lah, Asad Motah. Nama Asad saja, Motah tu nama keluarga. So Asad Motah kat belakang. So nama penuh is Asad je. Asad. My father's name Asad Ahmad Muhammad Motah lah tu je. Oh ya, memang Asad je? Memang Asad. Oh ya. Betul, Asad IC tak ada bin. Kau apa tu? Sebab dulu masa kita satu sekolah. Kita satu sekolah. Oh ya? Kau rasa baru tak? Aku satu kelas dengan abang dia. Oh okay. Lepas tu kan kita ada batch kan. Nama abang dia Anas Motah. So ingat kan tu nama dia. So Motah tu nama bapa kan? Motah nama keluarga. Interesting Oh interesting. Okay guys. So topik pertama yang kita akan bincang is pasal korang punya career. Okay, so korang dah berapa lama jadi influencer? Yusuf? Sebab yang aku ingat, yang kau punya content is yang mana? yang pasal gym. Yang pasal gym memang aku minat sikit. Yang mana? Yang cakap kamera seorang-seorang. Tak boleh, itu dah berakhir. Dah berakhir pula. So aku start kenal kau masa buat konten-konten gym tu. Kenapa dah stop? So aku start masa tu PKP lah. PKP lepas tu duduk rumah tak ada benda nak buat. And then kita consume konten banyak-banyak. Tapi sebenarnya aku memang daripada sebelum PKP lagi semua memang nak jadi content creator pun. Aku dah buat YouTube tapi tak pernah jadi. Kena pula time PKP semua orang main TikTok. Lepas tu aku pula tengok video-video Mak Saleh kelakar POV. And then aku sebenarnya translate je dalam Melayu. So inspiration bukannya aku brainstorm. Adalah brainstorm sini dan sana kan. Tapi mostly dapat inspo sikit. Lepas tu aku main gym. So mula aku translate pada memat gym. Lepas tu lama-lama aku tahu apa karakter tu jadi makin lama makin pelik. Macam mula-mula nampak macam biasa. Kalau siapa yang scroll lama-lama start memat gym tu normal lagi. Lama-lama dia makin ngepek lah. Macam semua tu tahu daripada mana. Lepas tu aku stop. So aku dah kahwin lah masa tu. Aku fikir ni siapa bila. Kahwin umur berapa kan? Masa kahwin 23. 23? So bila aku kahwin tu, bini aku tanya sebab bila nak buat macam ni. Sebab dulu rekod sendiri, ni sekarang suruh rekod kan. Sebab nak buat duit. Lepas tu cakap, tak boleh jadi ni. Lepas tu lama-lama dia macam, aku selalu cakap benda ni kan, dia macam fasa hidup lah. Time tu fasa aku tengah tengok video kelakar. Lepas tu aku shift, aku consume banyak podcast. So aku pun fikir-fikir, why not try je. Sebab sebelum ni kalau try apa-apa daripada channel bola ke, channel gym ke, tak pernah fail lagi. So aku try podcast. Best kau. Podcast baru lagi, tak sampai setahun lah. 8-9 bulan baru. So yang first yang meletup is when dengan Asad lah kan? Podcast. Tak, sebelum tu ada lagi. Siapa yang kenal Nafis Botak tu yang betul-betul blow up. Dia macam Astro punya host lah. Tu yang betul-betul blow up. Lepas tu consistently dapat attraction. Senang lah invite guys. So Asad. Lepas tu macam-macam categorize YouTubers. Lepas tu slow-slow kita shift kat macam Azir Walter semua. So Azir Walter memang ada belajar dengan dia ke ataupun memang saja panggil?
Zee Walter mula sebenarnya masa tu aku follow dia dah lama. Lepas tu dia tanya dekat Instagram siapa nak podcast. Lepas tu sebab dia filter susah nak pergi podcast dia, susah. Nak invite dia podcast pun susah. So try je lah pitch diri, bagi karangan panjang sikit, cerita kehidupan lain daripada normal. Itu membuatkan dia rasa macam boleh lah, at least kalau buat podcast tak boring lah, tak adalah sama cerita semua. Cerita sebelum social media tu lah. Faham. Okay, so Asap pula. So macam mana daripada menyanyi tiba-tiba dah jadi production. So macam mana boleh shift jauh tu rasanya? Tak ada jawab. I think it's still the same entertainment industry juga. So I've been in this industry for a decade kan, dalam 8 tahun je tu. So masa sampai COVID tu kan dah tak ada show, so tak boleh perform live kan. So our income siapa-siapa menyanyi, we hit a wall. Terus tak ada income, so I had to figure out what to do lah kan. So during that time out of desperation, I did so many things. Asal buat YouTube, asal buat prank semua kan. Asal pernah cakap kat channel si Yusuf juga, yang YouTube and asal punya perangai semua ni boleh jadikan contoh for everyone to learn. Yang it's possible to change to become a better person kan. So ever since COVID, after that I focus on my production business, which is advertising agency and marketing as well. So from there I just focus business lah. After that asal tak nyanyi sangat dah. So maksudnya memang buat dengan ada big brands lah. Your biggest brand yang you pernah dulu dengan Maxis, Realme, Hotlink, Nestle. Kita buat iklan diorang semua. Tapi using yourself ke just memang tukar rakam je? No, where the production behind it. So like first, people might be confused kan macam how my business works kan. Asal ada upper hand sikit because sebelum tu kan I was a artist kan. So I used to work with this brand, so it's easy for me to work with them to sell my production lah. Just pitch in je lah. So I saw opportunity, I just expand my income lah tu je. Good. Dah millionaire lah Asal? Alhamdulillah. Maybe. Who knows, tak tahu. Aku lagi doa insyaAllah. Kan? Okay, next question. Yang ni kita akan cerita pasal mental health dengan perempuan. Mental health Kenapa ada mental health? Tak ada saja kan? Kalau ada cakap sebab takut sawan. Okay, maybe kita akan tanya Yusuf dulu lah. Okay, pasal mental health ni. Yusuf rasa mental health ni wujud ke tak? Seronok lah. So macam mana pandangan ni? Mental health tu cuba define. Mental health tu kalau orang cakap dia depressed, lepas tu dia rasa depressed tu lah maksudnya. Dia rasa depressed tu. Lepas tu dia rasa diri dia selalu macam ni lah, dia rasa diri dia ada penyakit, padahal tak ada penyakit pun. Penyakit mental lah maksudnya. Penyakit mental lah. Lepas tu dia rasa dia tak ada penyakit mental tu, padahal dia ada. Kadang-kadang macam kan banyak kan sekarang kita tengok orang-orang kan, dia cakap merapu kan, tapi bagi dia benda tu okey je. Sebenarnya apa yang dia borak tu sebenarnya dah high lah, dah level tak tahu level apa, langit ke berapa yang dia tengah ada kat situ sampai dia boleh borak sampai sedemikian kan. So macam mana Yusuf? Sebab macam kalau cakap penyakit macam mental tu memang aku rasa memang wujud, sebab dalam family aku pun pernah jadi. Depan mata aku sendiri lah. Penyakit mental yang macam merepek tau, yang macam cakap pun non-stop seorang-seorang. Tu penyakit mental. Tapi mental health tu mental health kan. Tapi kalau depressed tu, rasa depressed tu memang wujud lah. Tu emotion lah, kita rasa kan depressed tu. Tapi sampai nak kena makan ubat semua tak tahu lah nak cakap. Sebab tak pernah experience, yang tak pernah nampak pun orang selalu dengar je. Kadang-kadang macam benda ni kita rasa macam apa, macam disebabkan ramai orang cakap, so kita baru sedar benda tu. Sebenarnya mungkin sebenarnya benda tu tak, sebab zaman-zaman masa zaman-zaman tahun contoh lah, kita nak borak tahun 2002 2001 kan. Tak pernah dengar pun orang-orang mental health ni masa kita kecil. And satu lagi, sebab zaman-zaman tu kalau fikir betul kan, tak ada social media, so benda tu tak allowed dari segi orang cakap mental health. Mungkin ada, tapi disebab tak ada social media, so kita tak dengar. Macam hari ni semua orang macam cakap pasal benda tu, sebab hari ni semua orang ada akses untuk bercakap. Mungkin juga lah, tak tahu orang cakap. Kalau doktor cakap ada, mungkin ada lah. Okay, so jadi ada ke tak? So tak pernah experience personally. Tapi kalau tanya orang yang ada ilmu pasal benda ni, cakap ada. So itu jawapan dia. So how about you Asad? Actually my answer is about the same as Yusuf here, but Asad only talk based on my personal experience kan. So Asad belum experience benda tu. Ataupun maybe ada pun tapi Asad tak sedar yang I'm going through it, because Asad have too many things on my mind yang I don't have time lah to feel sad semua kan. Asad kena
keep on pushing forward. Macam orang pernah tengok tak orang buat video on her dapat panic attack. Pernah tengok video-video macam tu? Okay, panic attack pernah tengok. Panic attack kan. So for me panic attack ni ada betul ada letak Okay. kan. Itu beza dia. Sebab kalau nak cakap panic attack, for those kalau korang tengok video-video yang tiba-tiba perempuan tu dekat katil kan, lepas tu dia dah standby kamera kat situ. Okay. Lepas tu dia tiba panic attack. So, mental health issues kau rasa ada? Bagi aku tak ada. Oh, kau tak ada? Kau rasa ada? Bagi aku benda tu tak ada. Bagi aku benda tu Tapi mental health it's dia bro. yang So yang mana yang tak ada? yang depress. Okay, why do you say depressed ada? Kalau cakap gila tu memang confirm ada lah. Sebab memang dalam kitab-kitab pun ada cakap kepada orang yang gila, kau tak payah nak solat, kau tak ni apa semua kan. So gila memang confirm ada. Tapi depressed tu I don't think so. Depressed is dia more to iman lah. Kalau iman macam kita tahu kita ada 3 jenis iman kan. Ada imam amarah. Amarah tu yang paling low lah, which is how do you react to bila kau rasa benda tu kan. So bila kau kurang iman and you melayan depresi tu, for me it's something yang kau buat-buat. Faham tak? Padahal benda tu kau boleh ni. Tapi since aku nak layan depresi ni, why? Because aku nak attention. Sebab depresi ni, when it comes to depression, mesti dia post on social media kan. Kecuali depresi yang murung duduk bilik seorang-seorang and tak ada cakap dengan orang, itu pun kalau dia duduk seorang and dia buat benda tu, dia tak ada share kat siapa yang dia memang depresi kan, okay, yang tu kau memang betul-betul depressed, yang tu kau memang ada health issue. So maksudnya wujud lah. Dia wujud, dia tengok konsep juga. Kalau for me, kalau yang mana yang dia tunjuk social media, contoh dia duduk dengan family dia kan. Lepas tu dia berkurung dalam bilik tak nak keluar, and benda tu pun isu yang macam ni kalau mak dia meninggal ke ayah dia meninggal ke, boleh rasa sedih tapi not depressed. You can rasa sedih tapi not depressed. And then when dia dah start post dekat social media tu, bagi aku yang tu dah mengarut. Maksudnya engkau tak ada depression, engkau just nak attention. So what do you think is the difference between depression and sadness? Depression is when depression for me dia dah lagi teruk daripada sadness. Okay. Because sad you're just being sad. But then life must go on kan. Then kau still buat kerja ni. Lepas kau terus duduk bilik, kau tak buat apa-apa. So bagi aku yang tu macam useless lah. Macam budak-budak zaman sekarang kan. Bagi aku budak zaman sekarang ramai gila yang dah memang spoil. Right? Then how do you think to counter this problem? Solat banyak-banyak lah, zikir banyak kan. Solat, zikir, and then watch more motivational videos. Do you believe in motivation ke? I believe in motivation. Because motivation, I believe in motivation bila you nak hype up untuk kau nak buat. Tapi benda tu for you to be disciplined dah lain pula. Sebab tu kita ada kelas macam Azizan Osman. Kita ada kelas macam Ibu Hanim. Ibu apa nama dia? Aku tak ingat lah. Ada this one girl. Dia quite good in management. And then macam Usi Fubat. And diorang kan bagi more to motivation, more to more to Azizan lah. So for me it's important juga motivation ni. So kau nak start buat kan. Kan ada satu case yang dia bawa pekerja dia semua pergi Azizan Osman punya kelas kan. End up the whole bus tu semangat gila tetapi diorang tak naik balik bus tu, diorang keluar. Diorang tu berhenti kerja. Kira nak buat bisnes sendiri. Nak buat bisnes sendiri. So maksudnya apa? Motivation ni works lah. Motivation works lah. Cuma for you to be disciplined tak. Disiplin tu kau kena buat benda tu hari-hari, even kau tak suka benda tu kau kena buat hari-hari kan. Tapi kalau dia rely on motivation dia masalah. So benda tu pagi-pagi nak kena tengok video endutit, pagi video endutit baru nak buat kerja, tu dah salah. Ataupun macam Azri Walter punya ayat kan. Lepaskan tangan kau daripada seluar macam ni. Ada tu. Ada keluarkan tangan seluar macam tu. Bangun mandi. Baru kau bangun kan. Itu dah berat tu. Itu mental health tu. Okay. So macam mana yang Yusuf rasa nak atasi kalau contoh ada orang depresi kan? Orang tengah tengok dia maybe dia depresi, maybe nama dia Ahmad dia tengah depresi ni. Ataupun Isabella perempuan biasa banyak depresi betul tak? Okay, Isabella ni dia tengah depresi. Apa kata-kata Yusuf untuk Isabella tu? So aku sebenarnya simple je. Berbalik pada agama je. Gitu je. Sebab kalau dia Kristian? Kalau dia Kristian semua masuk Islam. Kalau dia Kristian semua masuk Islam lah. Kejayaan hanyalah agama.
Hanyalah. Hanya agama. For you, Asad? About the same juga. Asal nak bagi point banyak pasal depression. I'm not a doctor myself in that field. So nak bagi point banyak tak boleh. Tapi I would say dekatkan diri dengan Allah lah. If you're non-Muslim pun dekat dengan diri dengan agama. You know, try seek help, don't be alone. If you're stuck in a depression state that you feel, try to seek help lah. Ask orang, tak ada masalah. Dan jangan layan perasaan tu akan boleh. Because it's all in your mind kan, awal-awal. Betul. If you layan benda tu, nanti jadi lagi teruk lah. So ingat guys, jangan layan perasaan. Alright. So, Yusuf, sekarang kan ramai orang kecam. Kan? So, orang macam mana? Ada rasa down tak? Ada rasa down? Ada je. Ada? Rasa down sebab rasa macam okay, cuba elaborate kecam tu. Kecam? Kecam apa ni? Kecam, Yusuf cakap sekolah tak penting. Okay. Kenapa sekolah tak penting? Okay, dia down sebab ni. Dia bukanlah down duduk dalam bilik sugul macam tu, tak ada lah. Down tu maksudnya sebenarnya kau tengok podcast tu full? Yang mana? Podcast yang viral? Tak. Ada orang tengok full lah podcast kat sini. Yang Spotify tu. Yang viral. Semua tak tengok kan? So bila komen ya? Bila semua tak tengok, maksudnya first point is the main message tak sampai. Yang kedua soalan dia, siapa yang viralkan? Siapa yang post? Siapa? Tahu tak siapa? Media. Yelah, maksudnya tak siapa tahu siapa. Okay. Aku faham kalau benda tu viral, pasal kecam, aku yang post, aku yang edit saja untuk aku viral, faham tak? Kalau orang tu ada pengalaman dalam dunia media ke entertainment ke kan, tengok video tu pun nampak berapa ratus cut. Perasan tak? So yang aku paling jam sekali, yang aku paling tak ada kecewa sebab aku tak expect more pun pada orang ni. Cuma aku rasa macam terkilan sebab aku rasa macam yang mostly yang tembak ni semua orang media. Maksudnya diorang tahu video tu cut. Kalau macam netizen aku tak kisah, sebab netizen dia tak tahu ke kadang video tu cut. Dia bukan tahu cut lah apa semua kan. Diorang akan fikir, diorang akan pergi dekat podcast aku tembak apa podcast macam ni, padahal bukan podcast tu pun. Sebab diorang tak tahu, so aku tak kisah. Tapi macam aku terkilan, media apa dia nak sebenarnya benda aku ni, macam tu je. Sebab kalau tengok, nak full context ke? Boleh. Nak full context. So podcast tu, podcast Singapore, aku jadi guest. Lepas tu kita orang, okay lah, kita ambil part yang viral tu So kita orang tengah cakap pasal, sebab aku kan background Tafiz kan. Podcast tu pula podcast dakwah. Bukan macam kita kan macam biasa tak ada topik sangat kan. Dia orang memang podcast dakwah pun. Yang host pun ustaz. Yang bismillah tu tu aku podcast. Tu aku tak kisah pun. Ini kita tengah cakap pasal sekolah tak penting yang baru ni. Baru viral ni. So jadinya perkara kita tengah bahaskan kat situ is kita tengah cakap macam mana kalau ada parents yang nak hantar anak dia ni pergi madrasah, pergi tahfiz kan. Nak hantar ni, nak hantar memang dah macam 60-70%, tapi dalam hati dia ada macam 30% yang macam rasa risau miss out on this dunia punya education. Lepas tu kenapa aku buat pilihan, perhaps maybe aku tak patut guna, tak ada value lah, salah aku juga, aku accountable sebab at the end of the day kalau aku pergi podcast dan kalau tak aku patut expect aku di-cut pun. And walaupun aku tak nak benda tu jadi, patutnya aku expect aku di-cut untuk apa-apa alasan pun nak buat, tak kisah, tapi patutnya aku dah ready. So maybe aku tak patut guna, tak ada value. Persoalan ni kenapa aku guna tak ada value? Aku guna tak ada value masa tu sebab alasan di belakang tu pun tak ada dalam video tu. Kenapa aku guna tak ada value dalam video pendek yang viral? Okay, jadi apa alasan dia? Bila buat comparison tentang ilmu Allah SWT dengan ilmu dunia ni, yang mana aku cakap dalam video tu, yang ada aku sebut part height je kan, yang ada aku buat comparison part height. Bila aku cakap tak ada value tu maksudnya apa, aku bagi dekat parents yang aku tengah cakap dengan parents ni. So yang koyak netizen ni semua, aku tengah cakap dengan diorang pun. Tapi disebabkan soalan tu tak ada dalam klip tu, orang tak tahu, orang ingat aku tembak semua orang yang ambil SPM. So bila jadi macam tu, aku tengah cakap dengan parents, aku ni sekolah pada darjah 5. Lepas tu aku tak sekolah, UPSR tak ambil, PT3 tak ambil. Lepas tu aku belajar agama je sampai umur aku 16. Umur 17 aku pergi Indon belajar bahasa Arab setahun. Lepas tu bila aku balik, actually aku nak ambil SPM umur 17 tu. Tapi masa zaman PT3, sekarang PT3 tak ada, masa zaman aku tu PT3, kerajaan cakap kalau tak ada PT3 tak boleh ambil SPM umur 17. So tu aku boleh tahu.
So aku macam blank jap, aku ikut member pergi Indon belajar bahasa Arab setahun. Bila aku balik umur aku 18 baru aku ambil SPM. So aku ambil SPM. And yang paling tak boleh belah, ramai gila orang DM kan. Sebab ada kan orang DM apa tau? Ramai gila orang komen yang tak ambil SPM satu hal. Ramai gila orang DM apa tau? DM, bang boleh tak saya tengah buat final year project untuk universiti, nak interview budak-budak tak ada SPM. Abang boleh tak jadi kita punya orang yang di interview? Mana dia dapat pun info tu aku tak tahu. Pasal beritahu kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddatha li kulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang tu digelar ataupun dipanggil seorang pendusta bila an yuhaddatha li kulli ma sami'a, bila dia berkata-kata li kulli ma sami'a, setiap yang dia dengar. Dia dengar Ustaz ambil SPM, tembak kat sebelah, Ustaz ambil SPM. Cukup dah. Macam asal kena. Anak orang kaya. Semua orang asal anak orang kaya. Sama tak? So bila kita tengok orang-orang yang dia dengar sembang cukup kita dah berotak, kita dah anggap penipu. Ni bukan aku cakap Nabi SAW beritahu. So bila sembang pasal SPM tadi, kenapa aku cakap tak ada value? Sebabnya bila aku nak ambil SPM tu, aku belajar 10 bulan je. Aku ambil science stream. Lepas tu aku dapat 5A 3B. Science stream belajar form 5, form 4, form 5 chemistry serentak, admit serentak. So nak beritahu kalau kau master, aku nak cakap parents ni, kalau kau master ilmu Allah SWT ni, Allah bagi dunia ni easy macam tu je. So that's the point. Tapi bila benda ni ditwistkan sampai bahagian ni tak ada, bahagian tu tak ada, soalan tak ada, bahawa SPM tak ada value. Aku terfikir lah kenapa aku faham lah dia nak benda viral kan, tapi aku terfikir yang paling aku terfikir is apa Allah nak ajar aku sebenarnya daripada benda ni. Itu aku paling terfikir lah. So aku rasa apa yang kita boleh belajar pada case ni is, so basically tu back story lah. Kau nak ambil tak nak ambil, kau boleh dengar cerita, kau difitnah lah. Kalau tanya aku rasa macam tu. Tapi aku tak kisah pun sebab aku dah buat keputusan untuk buat social media ni. Kena get ready untuk apa-apa pelbagai benda yang berlaku pun. So apa yang aku rasa kita boleh belajar kat sini, untuk kita semua, kita buat social media kan, ni especially untuk orang yang consume sebab tu saya cakap, ramai orang tembak aku gak, dia cakap Ustaz kau ni influencer, kau ada tanggungjawab lah. Aku tahu aku rasa kau sembang macam ni. Aku balas balik, aku cakap kau yang consume pun ada tanggungjawab. Rasulullah beritahu apa, innal abdal la yatakallamu bil kalimati ma tabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'ada mimma baina mimma asyraq. Rasulullah beritahu apa, hamba yang berkata-kata apa tau, ma tabayyanu fiha, yang dia tidak selidik. So dia tengok video tu, dia nampak cut, dia tak selidik bagi, dia share. Tak share. Maksudnya dia berkata-kata, dia komen ma tabayyanu fiha, yang dia tak selidik, yazilu biha finnari, dia akan tergelincir dalam neraka abada baina mimma asyraq, sejauh arah timur. Bukannya kau fitnah apa, tak, kau sembang kau yang kau tak selidik. So benda ni sangat berat. Tapi netizen tak tahu. So kalau tak tahu ni, dia akan jatuh hukum jahil tak kena apa-apa pun. Tapi at least yang tengok dah tahu kan. Yang korang kalau nampak contoh macam baru ni yang paling tak boleh belah. Baru ni pun ada kes, tapi bukan kes aku. Aku nampak, aku rasa korang yang ni semua bisa ada yang pernah dengar. Yang baru ni PMX cakap apa, yang education kita worse in ASEAN. Waktu ramai gila tembak sistem pendidikan. Walhal bila baca full artikel, apa dia orang cakap, PISA ke PITA atau sistem yang diorang gunakan untuk ukur sistem pendidikan tu, Malaysia dapat nombor 56 daripada 81 negara. Tapi sebenarnya itu bukan, that's not the only way untuk kita evaluate sistem pendidikan. Itu one of the ways je. Tapi orang semua tembak sebab orang tak tabayun. So kalau dalam Quran Allah bagi tahu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, maksudnya bila datang pada kamu seorang fasik bawa berita, fatabayyanu. Kalau orang belajar bahasa Arab, fatabayyanu ni dipanggil fi'il amar. Fi'il amar ni apa? Fi'il amar ni adalah perintah. So bila Allah perintah jadi wajib. Dia bukan pergilah ke, tak. Ni fatabayyanu. Allah perintah selidik. Kan? So bila selidik ni tak buat, ni jadi nampaklah kenapa benda ni Rasulullah tekan, Allah SWT tekan, nak kesan kat aku. Ramai agak unsubscribe. Aku layankannya. Sebab aku tahu yang selidik, yang boleh berfikir, kan, dia akan selidik. Yang aku nampak positif, aku sembang dengan ni lah. Iman aku sembang dengan Asad.
At least aku tak pis lah follower aku yang nak selidik dan tak nak selidik. Tu je lah aku nampak positif. Kau rasa macam ni? Aku rasa betul je. Pasal kes ni? Pasal Tapi kisah ni tu lah, tak nak aku nak kena tahu cerita sebenar kan. Tapi aku still cakap aku still bersalah juga. Aku tak patut cakap lah. Yeah, because you know what? After hearing what you say, and it makes me understand that we are responsible for what we say, but not for what people understand. And then the other thing you were talking about how people view you kan. Macam ni tau. If someone dah decide to believe lies without even hearing your side of the story, they already chose to be against you anyways. Because orang tak dengar your side of the story. Does that make sense? Faham? Yeah, so like it's very interesting when you give all the points semua. We can share all we want pun because saya dah cuba kat Salesman Talk. But people don't want to listen anyways. People are attracted to negativity. You know, this is normal human punya pembawaan diri and how their mind works. We are attracted towards negativity. So kita cuba macam mana pun, people will not hear your side, you dapat 5A, 3B, or you are smart, you hafal Quran, or all the words you're saying. People just remember yang you said school has no value. So as a person lah, like us, I think what we can learn from this is we are responsible for what we say, but not for what people understand. Because orang faham benda lain-lain. It's like when I said school is a waste of time, I didn't say school is not valuable. I said stay in school, right? But then they're saying, oh, sekolah ni bazir masa. But what does bazir masa mean, right? It's a very big topic. Maybe it means that I can complete school a lot sooner or faster. If everyone is given the choice to do that quicker, of course you would, right? Because mantau some people can consume knowledge very fast. Like me, you explained to me once, I dah terus tangkap, I'm that kind of person. So that's how I finish school, because I can study Form 4 and Form 5 within a year, while other people take 2 years kan, because I can consume knowledge fast. But regardless of whatever happens pun, we are responsible anyway, and this is something we can learn. And this also for every other influencer out there, any other artist ke apa kan. You learn from our mistakes. That's why I said in your podcast before yang I will leave all my pranks, all my perangai dulu publicly and I'll not delete it. It's because then everyone can see the change and it is possible. So learn from my mistakes as well. But sometimes learning from other people's mistakes is slow juga. You have to experience it yourself. Like I said before, you can only learn from your mistake once you have learned your lesson. If there's no lesson to learn, you'll keep on repeating the mistake. What do you think, Sir Arif Bunaya? Yeah, so you guys made a very valid point for me. And sebab nak tak nak pun kita, because my stylist nak tak nak dengar dua pihak. And so after you said, okay, sebenarnya cerita dia macam ni. So orang-orang kat luar sini yang dah tengah-tengah kecam ni baru faham. So maksudnya nak tak nak, sedang ceritanya korang dah telah difitnah oleh pihak media ataupun pihak-pihak netizen yang just watch the short film and the short reels tu je kan. So sekarang ni it's just that maybe dari part apa ni, bila korang cerita tu maybe video tu panjang sangat kan. So dia terus kat mana yang shock kan, maksudnya dekat je. Tapi betul lah when Yusuf cakap, okay, Yusuf sorry sebab Yusuf cakap yang sekolah ni tak ada value kan, sebab yang tu dah statement. So statement tu nak tak nak when you dah cakap and dah post, benda tu dah tak boleh nak tarik lah kan. So kalau apa ni, bila you dah sorry for saying that, then I think it's okay lah. Sama juga macam like you lah, you said school is waste of time kan. Maybe you cakap waste of time tu, do you still mean it or you rasa benda tu sebenarnya you tak patut cakap waste of time? Oh no, I meant everything I say. I'm not taking anything back. So you saying memang sekolah ni memang waste of time? Because kita kena faham yang I experience life and you experience life in a very different way. Like for example, you were very very rich when you're 21, 22, 23, can buy a Porsche, kan? Some people can't. So everyone has different ways of how they succeed or how they do things. So when people were still in school, I was given the opportunity to make money from singing. So I had a choice to make now. It's either I only focus in school or I only do singing and leave school, right? Tapi that's a dumb idea to leave school. So what I did was, try imagine like there's 100,000 cash on this table, you're a 16, 17-year-old, right? You had to make a choice. So the smart thing to do was take that money, use some of that money to fund your homeschool so you can complete school as well. So after I finished school, I found out I can actually finish school a lot sooner. It's because I belajar Form 4 and Form 5 within 1 year, going to school 2 times a week. 12 hours a week as well. So I had a lot of free time. That's what waste of time means for me, because then you're in the class. I get it. Not everyone can experience life the same. But that's my life experience lah. I got to compete a lot sooner. I had a lot of free times to asah my skills or learn social media, how to grow my page or how to build an audience and monetize it. So kita punya life ni sangat berbeza. What works for me may not work for you and vice versa. But before you do something, make sure you understand it. Just don't do it because someone told you to do it. Right. And because if you ada tengok beberapa post
yang ada these kids yang maybe they like very macam mana look at you guys macam okay ni idola aku lah kan. So diorang dah when you said okay sekolah tak ada value and this waste of time and then diorang dah fikir macam oh you know what aku tak payah nak score lah ni. So dia punya result end up diorang memang literally kosong. And tak semua student yang have your looks, your opportunity, and maybe yang ikut buat kosong-kosong ni, yang memang tak nak jawab ni, is dia memang pendek hitam, buruk, kan? Lepas tu family miskin, and memang mengharapkan miracle. Okay. So for me, when you said benda-benda yang okay, it doesn't work for apa ni? When you cakap that kind of statement kan, maybe you can add on memang that's only for you. Yeah, that's why I say it's my personal opinion. I only talk based on my personal experience, right? I didn't ask anyone to follow. I say what works for me may not work for you and vice versa. And I also add on top, and ever heard of the red car theory? Right. I'm pretty sure. Yeah, you're very familiar with it. And so, how do you put this into words? Asal tu, kalau tengok balik sebenarnya, Asad jangan cakap apa? Dia cakap, waste of time in terms of belajar into the high level. Tu yang Azri Walter masuk, penuh Bunsen. Siapa tengok video tu sebenarnya. So sebenarnya the point is apa yang aku lah kan cakap tadi, setiap orang dia faham lain-lain. Kita semua tengok video semua faham lain. So aku faham ada je point kat belakang tu dia cakap yang waste of time tu to high level. Tapi yelah kita tahu game media kita dekat semua dia ambil waste of time je. Itulah contoh. Tapi kalau kita nak kira lah, contoh nak tengok your statement, if we tengok to the statistic kan, orang-orang yang PhD dengan orang yang tak ada PhD and in total, yang mana satu yang rasanya lagi banyak dapat pekerjaan dengan yang mana yang memang tengah menganggu sekarang? Faham tak? Memang betul ada orang-orang PhD yang ada sistem menganggu. Tapi how about orang yang tak ada PhD atau tak ada SPM? Dia punya pengangguran lagi macam mana? For me, it's obvious yang memang yang budak SPM ni yang lagi memang tak ada kerja langsung. Sebab diorang memang tak ada apa-apa. At least when you ada studies, when you ada maybe SPM ke degree ke PhD kan, at least you have something. You have something to offer. I don't remember the part of me saying to people don't take SPM or don't further your studies kan. I said do what you want, do what you think is right. I didn't stop anyone from furthering their studies pun. But then you did say yang memang there's no value. Tak value tu aku cakap. Value sim. Waste of time. Yeah. So what does waste of time mean to you? You're a businessman, right? Waste of time for me, macam you cakap, okay, lebih baik tak payah buat je. Benda ni waste of time. Okay, so that's what you understand, right? From the way I understand it is, I can complete it quicker because I value my time a lot. So if I had the choice to graduate at 15 or 16, I would. Did you ace your exams? I forgot how many A's I got, but it was just a little, I think about 4, 3 A's at that point. I'm not that smart as well, so I'll say I'm about 50-50. But I focus more on my street skills as well. That's what I focus on the most, not really on my academics. But I ambil wajib je. I ambil yang about ada 6 subjek je lah. 6 subjek, 7. Okay Arik, aku tanya kau contoh kalau kau diberi pilihan untuk hafal Quran, spend kau punya youth dalam agama hafal Quran, lepas tu and kau tahu kau akan catch up paling-paling dalam setahun je untuk budak-budak yang 6-7 tahun belajar macam biasa, kau ambil tak benda tu? Ambil. Itu je point dia sebenarnya. Sebab kawan-kawan aku ramai je, bukan aku seorang. Tapi point dia is kena master lah the first ni, yang ilmu Allah SWT ni. Bukanlah kau belajar separuh jalan memang apa pun tak dapat, yang apa dia kejar berceceran kendung apa benda tu lah, bukan macam tu lah peribahasa. So kau tengah cakap sekolah kau tengah cakap semua orang patut hafal Quran. And kau yang fikir pasal dunia tu macam mana? Tak, kalau diberi option, nak tak? Kalau ada option, kau tahu ada option, sebab kau nak nampak benda ni berlaku. Bukannya anomaly, bukan satu je. Kau master Quran, lepas tu kau catch up balik yang sebab kau nak master Quran, ambil master. Okay, master contoh katakanlah paling busuk lama, katakan 6-7 tahun contoh. And then kau dah habis, kau dah free, kau catch up balik yang member kau lain ni semua dalam setahun lah. Lepas kau dah catch up, lepas kau ada benda extra ni, kalau kau ambil, itu dia punya point dia je. Faham tak? Tak faham? Tak faham. Kalau kau ada beri pilihan untuk hafal Quran, tapi kena spend masa lama lah, 6-7 tahun, and then master it. Tapi ini boleh setahun je dah boleh hafal semua. Sebab tu aku tanya. And lepas habis tu kau hanya nak perlukan lebih kurang setahun je untuk catch up. Average lah. Bukan aku akan jadi top 1%. Macam aku bukan top 1%. Aku belajar 10 bulan aku dapat 5A. Ambil science stream. Tak adalah top 1% pun. Maksudnya untuk kau jadi paling-paling average lah. Average untuk orang yang spend 6-7 tahun dalam conventional punya style of studies ni. Kau nak tak benda tu?
Kau rasa berbaloi tak? Maksudnya kau dah belajar. Kau dah master ni. Tak, kau dah master 6-7 tahun dalam belajar Quran. Lepas tu member kau lain ni semua sekolah macam biasa. So kau nak catch up balik member kau yang sebab kau dah belajar 6 tahun. So kau dah tua. Member kau pun diorang pun dah habis. So kau nak catch up balik ni. Member kau dah lama habis ni. Kau spend setahun je. So ROI tu berbaloi tak? Oh, berbaloi? Kan? So itu je point dia. Sebab bukan aku seorang je, ramai je. Benda ni dalam kalangan hufaz normal. Benda tu bukan terkejut. Sebab orang akan cakap, mungkin Yusof ni otak macam budak yang apa brilliant apa semua bagai contoh. Macam tak logik 10 bulan. Tapi sebab ramai je. Tapi tak semua kan? Yang apa? And berapa ramai when you say it's ramai? Ramai tu majority. Kalau betul-betul ambil serius, average tu biasa. Tapi kira habis lah. Bukannya kau belajar separuh jalan lah. Kalau kau tak master, macam mana kau nak master, jadi master of all trade? Okay. I'm very particular person when you cakap ramai. Okay, ramai. Memang ramai. So meaning macam all of your friends yang daripada Tafiz tu memang tak semua ambil SPM. Yes. So berapa banyak yang ni sebab setahu aku dulu Tafiz juga. Aku dulu Asofa dulu. So memang aku Asofa. Kau Asofa tak? Ampang. Rembau bro. Oh, Rembau. Saan. Okay. No, Rembau guys, Asofa is the most pure one. Betul. Ada muka tu? Ada muka. Alhamdulillah. Okay. So basically yang dulu yang Rembau ni ada je yang tiga baru masuk. Yang umur dah 24 baru ambil SPM. Kan 23 tapi end up tak lepas. Okay. So balik aku cakap ni master. Bila aku cakap master ni apa yang kau faham? Master aku cakap bukan kau ambil separa-separa habis pun macam kalau orang tebuk pun tak jawab. Master tu maksud aku kau boleh baca dalam sehari je tak tengok. Faham tak? Sehari tak tengok. Baca Quran sehari tak tengok. Baca Quran sehari tak tengok. Master tu betul-betul master maksud aku. Oh maksud memang cair lah. Itu maksudkan master tu. Spend time untuk masterkan benda tu. Bukan setakat kau hafal, saya dapat sijil lepas tu orang tanya pun tercengah-cengah. Macam kau cakap tadi, kau cakap ramai je yang lepas. Ramai? Serius? Ramai je. Allah ya ramai. Tapi yang aku punya side pula, aku tak rasa benda tu ramai. Sebab tak cair tadi. Aku just Tafiz yang ramai ni. Yang betul-betul Tafiz? Yang betul Tafiz yang cair syahadah punya. Tahu syahadah? Tahu. So yang itu memang kau lepas? Setahun je. Aku berani jamin lah. Tapi kalau tak ni, kau tanya balik. Cuba kau try tebuk orang. Yang kau cakap apa yang tak lepas lah apa semua. Sebab kalau kau Asofa, tak silap aku Asofa belajar serentak betul. So dia tak boleh dengan ni. Tak boleh macam tu. Dia kena pure. Dah master dulu. Macam kau sendiri ada experience kan. Kau ada experience kan. Kau susah ke senang belajar dulu serentak? Senang. Untuk cairkan Quran tu. Cair Quran tak lah. Yelah. So macam mana kalau nak. Cuma bagi aku juga kena ambil masa lah. Kalau untuk betul-betul ni aku tak boleh nak hafal 30 setahun kan. Betul aku sebut 6-7 tahun. Memang lama 7 tahun dan possible lah kan? Sebab aku pun dekat aku pun ada Tafiz dekat Aceh. So bukan Tafiz ni? Bukan Tafiz ni. Mantap ada je. So Riak tu betul nak ni macam ni je. Nak tak nak aku memang riak. Dan aku memang belagak punya orang. That's why kadang-kadang aku pelik bila orang jumpa aku, oh seni humble lah. Macam what the fuck. Bila Macam what the fuck. Aku humble. Aku tak humble lah. Aku belagak. Aku memang riak gila. Tak boleh nak cakap apa tu. Tapi tu bukan aku punya, bapak aku punya. Tapi still, aku ada bagi duit sikit-sikit. So adalah pahala tu sikit-sikit. And so harap-harap. Wait, so you choose to be riak ke apa? I choose to be riak. Why? Tak lah. That's just how I am in front of media. Apa definisi riak? Definisi riak ni macam mana? Aku punya riak macam mana sebenarnya? Aku tak tahu lah. Orang nampak kau. Adalah kau. Itu kucing aku bodoh. Tak. Aku punya riak basically macam mana? Tapi one thing about me, bila aku riak tu, aku tengah riak benda yang aku ada lah. Yelah maksudnya like riak tu, siapa yang buat decision tu riak? Aku lah. So aku rasa okay, I have like 5 supercars. Okay. So bagi aku benda tu riak. Kau tengah cakap yang kau ni ada, padahal kau tak payah sebut kau ada supercar. Tahu tak? Kenapa buat decision tu? Sebab aku rasa benda itu je yang aku boleh viral satu. And aku boleh proof yang orang-orang lain ni, sebab aku punya industri ramai sangat yang fake. Fake sifu. So macam mana aku nak bagi klien-klien ni, orang-orang lain yang tak terkena dengan sifu tipu-tipu ni, is by me going for riak.
Sebab aku nak beritahu yang aku ada. Sebab kadang-kadang kalau nak cakap, okay lah, ada cikgu ni, dia mengajar orang trading, kan? Dia charge dalam 10,000, kan? Tapi tiba-tiba bila dia nak belajar, contoh kita nak belajar ni dengan cikgu tu, kita nampak cikgu tu naik kereta Vios. So benda tu apa maksud dia kat situ, kan? Lepas tu kau cakap kau berjaya. I don't think so. So for me, aku memang nak kena tunjuk yang aku ni ada something in order for them to macam, okay, you know what, budak ni memang berjaya. Dia ni memang berjaya dalam trading. Sebab dia ada result. Dan tak nak semua result. Bagi aku sama juga. Yang bekerja aku cakap, aku tak kisah korang kerja macam mana, asalkan result ada. Ujung-ujung ada. Aku tak kisah pasal macam mana dia progress ke apa ke tak. Asalkan ujung tu apa yang aku nak, yang tu. Which is, aku tunjuk yang aku ni memang berjaya. Korang boleh check segala kereta aku nuclear, kan. Then aku tengok aku punya income ke apa, kan. Okay, this is me. Aku trading. So for me, aku nak kena riak untuk betul-betul orang percayakan benda tu. Lepas dengar benda tu, kau rasa tu riak, Asad? Kalau kau cakap tak riak, aku kena riakkan lagi. Maksud tak cukup. What do you think? Lepas kes. So kita tahu Asad suka lepas kes. No, it's not lepas case because he's more knowledgeable to me towards the Islam punya point of view, and I'm starting to be more religious now. So I want to understand, like, what does Yusuf think first? Aku tak rasa aku religious sangat pun. Aku pun tak tahu pun sebenarnya. But compared to me lah. Tak tahu, aku pun tak berani nak bagi tahu ada decision sama ada tu riak ke tak, sebab aku tak rasa aku layak untuk cakap benda tu. Sebab kalau kau tak bagi alasan tadi, obviously lah riak, nak tunjuk. Tapi aku bagi tahu kenapa, sebab nak buktikan kat student ni. Macam ada sebab tau. Dia bukannya riak ni bagi aku macam kau buat tapi kau macam nak menunjuk kau better daripada semua orang tanpa sebab. Kalau kau tahu kau better daripada semua orang and that is the only way untuk business to grow, aku tak boleh nak buat decision sama ada tu riak ke tak. Tu je lah. Faham tak? Faham. Okay lah. Padahal this podcast is not about me, it's about you guys. Okay, bullying. Korang rasa benda ni patut ada ke tidak? Saya nampak juga people say bring back bullying, you know. For me, bring back the bully. Why? Because orang bully ni, orang macam mana kita kena bully? Okay, for me first, orang yang nak ke arah menjadi pondan. Okay. And then masa aku tafiz dulu, ada this one guy yang dia membawa ajaran Syiah, which dia pukul diri dia. So what we did was, kita orang ragging dia kan. Ya, orang Melayu Orang Melayu? Syiah. So dia pukul diri dia. So what we did was, kita orang panggil dia, kita orang ambil pipe oren tu, kibai dia. Ini ajaran kawan. So alhamdulillah sekarang ahli sunnah wal jamaah. So and then itulah pasal fat people kan. Orang gemuk ni aku rasa patut dibuli. Macam aku ada seorang member aku ni, nama dia Bob. Memang aku bully dia sebab dia gemuk kan. Aku tak nak kawan dia kalau tak gemuk. Okay, itu different topic. Okay. But then again, if you bring back bullying, and I rasa if you do that, because people will be afraid. Yeah, people will be afraid. Tapi you have to also understand yang we live in a very modern world right now, and people are influenced by social media, right? So sebelum you bring back bullying, a smarter way to do it is find out other solutions to fix it before you bring back bullying. Because we already understand the more advanced technology get, the weaker people become, and so we already live in a modern society where people senang get depressed or senang sedih. If you bring back bullying, you might solve one problem, but you'll open another door, which is suicide. It could be that as well. So you have to really choose properly. So at the moment, I wouldn't say bring back bullying. Find other solutions first. What other solutions? I don't have one right now. No. Because for me, suicide, when it comes to suicide, you akan bunuh diri when you dah memang betul-betul iman tak ada. For me, kalau you dah bunuh diri, maksudnya you dah memang, you dah tak tahu, okay, you know what, aku nak jadi pondan ni tak salah. And isn't it the generation we're living in right now? Yeah, I think we need to stop it. Okay, bagi aku, benda tu kita kena stop. Nak tak nak, cara aku, my style is, kau buat, kau dah rasa benda tu memang betul-betul salah, baru kau takkan buat. Faham tak? Contoh lah, kau pernah terminum air kopi ni kan. Kau allergic gila dengan kopi. Mesti lepas tu kau dah takkan minum kopi dah. Sebab kau dah belajar dari kesilapan. Sama juga kalau in real life. Contoh kalau you perangai pondan. Sebab sekarang ni ramai sangat dah. And then lagi satu, when people are okay with them being pondan, orang lain pun nak follow. Yes, because diorang macam
Okay. Dia ni boleh lah. Dia okey je jadi pondan. Macam siapa? Sajad, Ulala, tak. Ada lagi seorang. Faiz apa? Faiz bukan Faiz lah. Faiz one trader aku. Faiz, apa ya Faiz? Faiz Roslan. Tahu Faiz Roslan? Tak tahu. Tahu? Jangan tahu. Okay, jangan tahu. Jangan search. So, dia one of pondan yang aku rasa dia dah, orang-orang lain pun dah motivated. Okay, you know what? Aku boleh buat agak. So tadi soalan kau, should we bring back bullying? Dah tak ada bullying sekarang. Ada je kan? Kurang. Sebab sekarang kalau dekat sekarang perjumpaan, you know perjumpaan? Perjumpaan PIBG macam tu lah. Bukan no. Perjumpaan Perjumpaan kalau budak asrama ni, perjumpaan ni je. Okay, nak ragging lah. So benda tu dah tak ada. Dulu kita punya style lambat subuh pun kena ragging tau. Ada sekali tu budak tu, gila aku punya expose je. Ni asrama punya style kan. Dia tengah pakai budak sejuk kat muka kan. Lepas tu dia lambat naik, dia masbuk bukan tak naik, masbuk. Tampar, lepas tu berbekas kan. Sorry Zaki, aku memang tak sengaja, tapi aku sengaja sebenarnya. Budak Zaki. But it also depends what kind of bullying, because kalau macam for me, my experience in school, by having light skin or by looking Arabian, orang bully. I rasa benda tak patut. It's just because I look different. Betul cakap. Bring back bullying to orang yang nak jadi pondan, orang-orang yang memang gemuk. Because for me, gemuk is not okay. Betul tak? Gemuk tu banyak penyakit tu. Kalau kau jadi gemuk. I agree. And also I can understand you because the way you think is like the same as me. Tapi I would say yang it's sangat subjective. We understand the world very differently tau. Orang tak boleh faham macam mana kita faham. So to understand them first and why they think it's okay. That's why for me, since you guys are influencers and also I don't think I'm that kind of influencers juga. I rasa memang benda ni kita kena bagi tahu orang, okay, it's not okay to be fat. Faham tak? Don't bully, we can encourage first. Kalau Encourage tak betul-betul jalan je. bully je. For me bully terus jalannya confirm. At the moment, besok dia pergi gym terus. At the moment I disagree. I don't think so. Kalau Bullying is tanya right. aku kan, bully ni fizikal lah, bukan bully mental je. Kedua-dua. Mana-mana yang patut dibully lah. Kalau tanya aku faham lah, dia ada kebaikan dan juga, tapi bagi aku ada keburukan juga. Bagi aku sebenarnya macam ni lah. Aku simple lah. Berbalik pada agama. Rasulullah bagi tahu apa? Antara benda tadi aku cakap tanpa budak tu kan. Tapi Rasulullah bagi tahu jangan hit muka. Sebenarnya aku simple lah. Kalau nak bully, Rasulullah bukan berpada Rasulullah encourage ke menyakitkan orang lain. Kalau tak, aku macam tu je lah. Simple je. Oh, ikut je lah. Ikut je. So, aku good boy. Tak ada saja. Ini kita cerita pasal konteks yang Yusuf cakap pasal hafal Quran ni berat. So kena fikir 2 kali. Ada tak statement tu? Ada dekat podcast Asad. So macam mana statement tu, apa dia punya full story dia? Okay, kita nak tahu tu dulu. So basically hafal Quran ni dia macam, bagi aku lah, double edge sword lah. Sebab dia macam, kalau kau hafal and kau okay, dia penting. Dia jangan bukan hafal je. Sekarang ni kita sebut hafal, orang ingat dapat sijil dah hafal. Hafal dan mengamalkan. Kalau tengok hadis tu, dia beritahu hafal, mengamalkan dengan apa yang Quran halalkan, kita halalkan, dan haramkan apa yang Quran halalkan. So banyaklah dia punya advantage kan. Kita dapat pakaikan mak ayah kita mahkota dekat pada Masya yang bersinar terang. Lepas tu baju-baju cantik yang kita akan pakai ke mak ayah kita. Tapi key dia is kena ingat lah Quran tu. Lepas tu kita bukan ingat je dan kita beramal. Contoh macam yang aku bagi hari tu, kalau Allah SWT bagi tahu dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan berzina. So bila kita contoh kita hafiz tapi kita berzina, adakah kita mengharamkan apa yang Allah haramkan? Tak. So kita macam disqualified lah, something like that lah. So kita menjaga kau satu hal lah. So itu kita tahu salah satu daripada dia punya benefit. And kalau nak simpan dari segi dia punya cons pula, antaranya kalau kita lupa, Nabi SAW pernah nampak masa Nabi SAW naik atas langit Isra Miraj tak silap. Rasul nampak ada satu golongan manusia ni, dia hantuk kepala dia dekat batu yang besar sampai pecah kepala dia. Lepas tu slowly kepala tu cantum balik, and then mamak ni hantuk sekali pecah sekali. Pernah dengar hadis ni? Kan? So pecah. Tapi itu memang pasal Quran ke? Pasal Quran. Solat lambat lah. Pasal Quran. Dia ada 3 golongan time tu dalam hadis tu. Silap lah. Ni salah satu yang ni.
Yang ni sebab aku baca first time nangis kan. Sebab baca intense gila. Sebab aku tak tahu masa bukannya kita nak masa kita mula-mula belajar mak aku lupa kena untuk kepala pecah, tak adalah bagi tahu. So aku tak expect pun. So bila dah habis tu, bila baca dalam kitab-kitab hadis macam uish, gila intense. So and Rasulullah tanya lah kat malaikat Jibril alaihissalam, ni siapa Muhammad ni kan sampai kena macam ni. Dia hafal Quran tapi dia tak mengamalkannya. Intense lah. So the best is hafal juga kalau tanya aku lah. Sebab bagi aku still dia punya pros outweigh the cons. Tapi macam setiap orang, bagi aku at least kena tahu lah benda ni masa nak hafal tu kan. Kau rasa macam mana? Sebab kau pun hafal kan? Kau berapa juzuk hafal? Tak banyak tu. Berapa? 30. Tak ada, aku 2-3 tak sempat ni. Okay, so bagi aku bila kau dah ada statement macam tu kan, bagi aku kau dah membuatkan orang-orang lain tak payah hafal kan. Aku tak tahu kes Pak Sumit. Pak Sumit mana? 2 tahun lepas kot masa PKP. Pak Sumit antara orang Malaysia macam ulama-ulama macam ijtihad wali tau. Wali Allah. Aku tak tahu kenapa. Sebab aku tak pernah dengar Pak Sumit ni. Lepas tu satu masa ni Pak Sumit ni viral kat social media. Sebab statement dia cakap jangan hafal Quran sampai like that lah. And dia viral. So banyak ustaz tembak. Ada ramai ulama yang faham konteks yang aku cakap tadi lah. And backup. And ramai juga ulama yang tibai. Sebab tak setuju. Takkanlah sebab lupa je tak payah hafal. Ada ramai ustaz tibai. Itu kes ni besar. Sampai sekarang untuk influencer yang backup Pak Sumit ni dah meninggal tau. Baru lagi lah dalam akhir tahun lepas ke macam tu lah. Lepas tu sampai influencer ni masuk mahkamah sebab pertahankan Pak Sumit punya cerita ni. Gaduh dengan ustaz-ustaz. Kes besar, serius. Kalau sebut nama influencer korang kenal. So statement ni datang pada Pak Sumit tu juga. So memang aku tahulah bila aku sebut ni kes besar. Sebab Pak Sumit pun sampai masuk kes besar mahkamah, gaduh pasal benda ni. Arif tahu what's the meaning of Hafiz? Tahu? Which is? When you hafal the 30 Al-Quran, 30 juzuk. No, what's the meaning of Hafiz? Hafiz hafal. Hafadha yahfadhu. Apa maksud hafadha? Hafiz itself, what's the meaning? Hafalan. No, Hafiz literally means the protector. The protector of the Al-Quran. Because that's your responsibility. If you lupa, people can start to change things, etc. So these are the people that protect the Quran. Just like another basic thing, what's the meaning of Islam? Do you know what's the meaning of Islam? Islam no. Okay, the meaning of Islam to submit to what? Submit to the will of God, right? So benda-benda ni kita kena tahu sebelum kita put ourselves in that situation. Because why jadi Hafiz Quran? Tanggungjawab dia sangat tinggi. Literally name the protector, and so you're protecting the Al-Quran. So that's why apa yang bagi for me what you saying is tak ada kena mengena pun. Because dengar ni. Okay. So when it comes to Al-Quran, and aku rasa memang ramai sangat orang-orang yang contoh tengah belajar Al-Quran, tengok video tu, okay, you know what, aku nak stop. Betul tak? I don't know lah when ajaran mana, because sekarang pun ramai sangat Wahabi yang kita memang betul-betul kena, okay, you know what, kita jangan. And kau kena tahu juga when it comes to contoh kau punya konten-konten kan, ada juga Ustaz Kelantan tu, ya Allah, tak ingat lah, ada Ustaz Kelantan tu kan, dia ada sebut pasal certain ilmu, okay, but then yang orang awam memang sebenarnya tak boleh nak dengar, you know, kadang-kadang ada certain ilmu yang orang awam tak boleh nak dengar, cuma orang-orang yang memang dah belajar daripada awal kitab tu sampai ni dia boleh dengar. And so dia ada terkeluar benda tu, padahal benda tu betul je bila you dah belajar daripada awal. Tapi benda tu sama juga, contoh macam your thing kan, maybe benda ni is something yang kau tak boleh nak cerita kepada orang awam. Because you dah buatkan orang, you know what, aku dah tak nak baca Quran, aku dah tak nak hafal Quran. Sebabkan benda ni. Padahal it's good apa? Okay, kau dah hafal Quran, and then you get to know, okay, kalau aku lupa ni, maksudnya aku kena pecah kepala aku batu. Wouldn't that make you macam, okay, you know what, aku kena hafal, aku kena jaga. Faham tak? Contoh macam kau mencuri ke apa kan, kau mencuri, kalau kau mencuri ni kena potong tangan ni kalau memang ikut hukum hudud. So orang memang dah takkan mencuri lah. Sama juga orang dah takkan lupa dah Quran bila kau dah tahu apa sengsara kau. So what's the point yang cakap, okay, you know what, jangan. Tak juga. So aku pun tak adalah 100% percaya macam dulu. Kalau aku tahu tak pasal benda ni. So benda tu tak, so salah dia sendiri lah. Kenapa kau macam bersenang-wenang dengan benda tu? At least kalau kau hafal, and then kau tahu benda tu, kalau kau lupa kau akan kena azab tu. Kenapa kau tak memang hafal je betul-betul, and kau ingat je betul-betul? Sebab kau dah takut. Faham je. Tapi bagi aku, macam aku cakap dia, aku rasa
the main point is aku nak sampaikan benda ni, and setiap orang dia akan faham beza-beza. Sebab tu bila Asad tanya sekali lagi dalam tu, so at the end kau syorkan orang hafal ke tak? Aku cakap aku syorkan orang hafal. Tapi aku bagi sebab tahu je lah ada pros and cons. Memang aku tak nafikan mesti ada orang akan tergerak hati, uish takut tak nak. Memang akan jadi pun. Sebab mana satu yang lagi elok, orang tak hafal ke orang yang hafal? Faham tak? That's why aku rasa yang konten-konten macam tu pun korang tak patut pun post. For me lah. Kan? Sebab gila saya kalau orang Tafiz tengok kan, contoh baru nak start kan, bagi tak nak. Ayah tak nak hafal lah sebab adik takut lah kalau kena ni. Dah, keluar pergi St. John. Interesting sebab bagi aku benda tu ilmu. So hadis Nabi kan. So bagi aku Betul, ilmu. Kan? Tetapi kena ingat juga ilmu ni ada certain ilmu. Yang ni apa yang aku sebelum ni, memang ada certain ilmu yang kau boleh beritahu orang, ada certain ilmu yang kau tak beritahu orang. Sama juga apa lah, solat hari Jumaat hujan boleh jamak ke asar. Pernah dengar? Tak. Yang tu tak semua orang boleh tahu benda tu. Kat dah. ini viral ni mampu. Tapi ada sebab-sebab dia lah kenapa ni, kenapa tu. So bagi aku kalau ilmu-ilmu yang betul-betul tinggi, yang di mana kau memang akan tahu kalau orang awam tengok, sama juga macam you selalu cakap, okay, maybe orang lain akan fikir macam ni, tapi I tak fikir macam tu. Kan? So nak tak nak, kalau boleh video-video macam tu, jangan ilmu-ilmu yang macam tu. Contoh kalau memang kau memang banyak kau memang amin pasal benda-benda ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi ni kan. Faham je, tak ada masalah. Bagi aku senang je, agree to disagree lah. Bagi aku aku rasa aku jadi radio rosak ulang benda sama. So itu je lah. Kau saja Asad. Aku rasa kita just kongsikan ilmu yang people should know or shouldn't know. Tak apalah, if you want to listen, you can listen. Tak ada masalah. We're just sharing our opinions kan. Okay. Next. So kita akan go for, okay, so korang selalu bercerita, diorang tak selalu sangat pun bercerita kan pasal career kan. Korang selalu cerita pasal career, pasal career, macam nak jadi berjaya. Tak ada pun. Sebab aku punya career bukannya career yang aku rasa macam sesuai untuk bagi cerita motivation untuk semua orang pun. Maybe dari segi pathway lah kot, tapi dari segi apa yang aku buat sekarang tak. Macam contoh pathway tu maksudnya tak sekolah biasa. Lepas tu ambil SPM 10 bulan je, ambil science stream, masuk matrik, graduate 3.9 sains komputer, ambil engineering aero angkasa, degree. So benda tu okay, lepas tu dah lah jadi content creator. So mungkin pathway tu boleh je share, tapi dari segi nak cerita career aku memang belum lah. Itu sebab career aku content creator. Sekarang kan ramai orang-orang yang acah-acah dah berjaya kan, tunjuk duit. Lepas tu yang paling berjaya sekali, bila kau dalam fire ada orang buka pintu, tu dah paling berjaya lah. Kan? So apa yang perangai kau dengan orang-orang macam tu? Patut ke diorang? Bagi aku sebenarnya, and orang-orang, contoh sekarang ramai, contoh macam yang korang ni kau, korang tak ada ke? Ni yang awal-awal video dia bertumbuk-tumbuk, yang Aziz Walter kau, siapa? Dia ni. Kenapa dia ni? Okay, dia ni kan dia selalu bercerita tentang orang-orang yang berjaya. Okay. How to be orang berjaya, how to be successful kan. And bagi aku, bila kau nak borak pasal berjaya ni, kau kena berjaya dulu. Betul tak? Betul. So macam mana orang-orang yang tak nak cakap dia lah, ramai lagi lah yang tu. So macam mana orang-orang macam tu? Kau rasa dia orang patut ke still influence orang untuk jadi berjaya walhal diorang ni tak berjaya? Sama juga dengan cikgu-cikgu bisnes kan, yang mengajar bisnes tapi tak ada bisnes dan tak kaya, dengan orang-orang yang nak ajar jadi kaya and tak kaya juga. Okay, but before we move on forward, and because for me, berjaya ni adalah satu topik yang sangat subjektif. Because for me, some people can say yang having a Porsche, having 5 supercars berjaya. Some people having a PhD is berjaya. For some people having enough to feed their family is berjaya. What is it to you? You have a financial freedom. Nak tak nak semua duit. Setuju tak? Semua nak tak nak you kena ada duit ke untuk you survive. Ya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Aku rasa macam contoh kita cerita seberjaya, aku pun sendiri sejujurnya rasa berjaya tu subjektif. Jadinya orang yang bercakap tentang kejayaan dia dalam social media, mungkin dalam kepala otak mindset dia, kita husnuzanah, bagi dia dalam situasi yang dia rasa itu adalah kejayaan. So dia cerita, mungkin
Mamat sebelah Mamat B ni pula tengok ni bukan berjaya macam ni. Sebab Mamat B ni mungkin kejayaan dari segi benda lain. Dia value sebagai kejayaan. So dia akan tengok influencer satu seorang lagi ni pula yang bagi dia tu kejayaan, dia dengar Mamat tu cakap. Tapi mungkin contoh kita ambil DMA lah kan. Kenapa dia ramai follower? Mungkin budak muda and rasa macam ability untuk handle kecaman yang tinggi tu bagi dia adalah kejayaan. Macam Mamat ni punya mentor kau boleh tahan kena kecam ni hari-hari. So diorang nak achieve that level of, sebab diorang mungkin kat sekolah kena ejek sikit dah koyak. Macam Mamat ni satu Malaysia kecam chill lah. So bagi dia tu adalah kejayaan. So Demi ni pula cerita pasal mental strength dia. Mungkin sebab tu ada audience untuk tu. Tapi macam kita contoh, kalau kita rasa duit contoh kan, kita akan tengok orang yang nak bercerita pasal duit and orang tu berjaya dari segi duit. So macam tu. Sebab tu kita dengar ustaz, sebab ustaz bagi kita tengok dia kejayaan dari segi agama. So kita dengar lah dia cakap pasal agama. Macam for me, Asad pernah bawa ni, Asad jumpa budak tahfiz semua kan, kita makan-makan. I told them, man, dekat mata Asad, korang jauh lebih berjaya pada Asad because you guys have the Quran in your heart. So to me that is berjaya for me lah kan. Sebab duit is not really everything for me. So if you say that you go to belajar Quran only and leave all your career, sebab you cakap berjaya tu, then at the moment yang memang Asad tengah hafal balik apa yang Asad lupa. So you gonna leave everything behind? Of course not. That's a stupid decision, right? So why not have both? Kenapa tak berjaya dekat semua penjuru hidup? Azri Walter said that, it's not a problem. Okay. So korang setuju ke dengan segalanya memerlukan duit? And nak berjaya ni, when it comes to berjaya, kejayaan, you need money untuk you berjaya. Money is a tool lah to me, but subjective juga. How is that subjective? Like I said, You have a PhD, you dah hafal Quran 30 juzuk cair, but then you need to minta kat orang duit for food. Is that berjaya? Kalau dekat mata dia rasa macam what he's doing is right, of course lah, you shouldn't be asking people for food kan. Kau boleh need finances of your own to be responsible. Sebab kebanyakan pun, kalau if you know well-known ustaz semua pun, ulama-ulama semua tak miskin. Betul tak? Semua memang kaya punya, sebab ramai orang sedekah, dan also diorang punya apa ni, ada orang infak, and then diorang punya tahfiz apa semua kan. So for me, memang IP pegangan hidup is nak tak nak, kau ada duit kau berjaya. Tapi it sounds like you only pentingkan duit saja. Why not win all? Why not have good education? Yes. Why not have Okay, good family? when it comes to berjaya, contoh you berjaya, okay, you ada banyak duit. Contohlah, mak ayah you is someone yang kaya raya kan. And then mak ayah you meninggal, and then you terus inherit all the harta apa semua, and you become a millionaire. Okay, you maksudnya in terms of duit, yes, you berjaya. And financial freedom, you dah ada financial freedom. You dah ada, kalau 3 keturunan tu tak habis lagi duit. Kan? And berjaya, yang tu dah kira berjaya lah. Sebab you dah memang dapat duit. Sebab itu je yang you nak Tapi perlukan. kalau you berjaya dengan duit saja, tapi Allah tak ada, then what's the point? You berjaya in this world only, what about the afterlife? Because then Allah said in the Quran, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. The afterlife is much more better than this life. Yes, of course. Yang tu, itu saya cakap. Contoh, you memang fokus on, do you think that Nabi Muhammad gonna say, okay, belajar Quran saja? Oh, of course not. Jangan belajar. Betul tak? Kau rasa macam ni? Nabi akan cakap benda. Jangan kejar, jangan belajar bisnes, jangan ni. Al-Quran je buang. Kau rasa Nabi akan cakap benda tu? Aku tak rasa Nabi SAW pernah cakap. Aku tak pasti lah. Aku tak rasa Rasulullah pernah cakap. Sebab tak Betul dengar lah. apa. Sebab Rasulullah pun nak tak nak, you need everyone, ada orang ada duit, ada orang yang tak ada duit, so that the society gonna, balance. Kan? Sebab contoh aku kan, jangan aku, bapak aku dia tak hafal Quran, tapi gara-gara dia kan, dia boleh create orang-orang yang hafal Quran. Faham? That's why I think when it comes to money, when you have money, lagi banyak kau punya benefit kepada orang lain daripada kau berjaya sendiri. Yeah, because with the resources you have, I agree lah. Kita boleh tolong orang, boleh bina masjid, tahfiz semua kan. I agree lah. Betul tak? So, money is a bonus lah. Ada money tak ada masalah. Tapi tak ada duit pun tak semestinya gagal dalam hidup. Because for some people I'm not sure if you have done your, like, have actually checked this topic betul-betul, tapi for some people it's just nearly impossible for them to make money. You percaya tak benda tu? What about the kids in Palestine? Palestine maksudnya? What about the children in Palestine yang kena bomb? How do you expect to be rich? What about people that are in war? Macam mana kita nak buat pasal orang kena war ni nak berjaya?
Yeah, that's what when you it comes to war. because tadi you nak cakap- tak nak, okay, kita jangan, how can you cakap, okay, orang tengah war nak fikir berjaya, orang nak war nak tak nak fikir hidup. Yeah, of course. Takkan Tapi dia nak fikir berjaya. just now you said yang everyone can make money. So what about the kids there? What about the people there ataupun people that are just in Boleh je. like Somalia semua kan? All they're looking for is just food, right? So money is not really important in their eyes. Kalau benda nak hidup saja, you said it yourself. Yes, betul. And then you tak boleh nak cerita tiba-tiba war masuk pasal, Kenapa tak boleh pula? sebab it's war. It's a war. And benda yang you tak boleh nak elak. Faham tak? Contoh kalau you cakap, sebab you tengah cakap benda-benda yang memang out of the picture. Sebab kita sekarang kalau kita orang tengah borak pasal, okay, sekarang ni kat Malaysia ataupun kat mana-mana yang you memang boleh nak berjaya. Okay, what is the Faham reason tak? why Ada people can opportunity become? je. What is the reason why people can become successful? What is it to you then? Like, what's the reason why people can become successful? The reason why, dia orang ada ambition, dia orang ada resources, dia orang ada opportunity. Sebab kalau nak cakap dekat dengan perang tu, mana ada opportunity? Do you think there's opportunity kalau berniaga ni? I don't think so. Yeah, and also it's access to information, right? For some people, orang tak ada access kepada information tu. Macam mana? How in yang you cakap in modern days there's no, dia orang tak ada Understand, ni. Arif, yang we're in a modern country, especially in Kuala Lumpur, and tapi if you go to some places on earth, ada je orang yang still struggling tau, where their main focus not just money, they just want to have time with their family. For them, asalkan cukup tu sara hidup keluarga dah cukup. You know? So for them, bagi diorang benda tu dah berjaya. Ya, betul dia cakap. When dah ada boleh sara hidup, maksudnya you dah ada duit. Tapi not a lot of money, right? Like, maybe from your punya point of view, is having millions and millions of bucks. No, Some people I didn't say that. dah cukup. I dah cakap bila you ada duit, and you ada duit, and then you boleh provide, and then you boleh tolong orang, apa semua tu, that is berjaya. When you ada duit, okay lah, you ada duit boleh makan esok je, and then boleh ngangam untuk satu family, contoh. Lepas tu kalau nak tolong orang nak tak boleh, betul tak? And ada juga yang cakap, okay, kalau dah dimatikan, bila dihidupkan semula, apa yang dia nak buat the first thing? Bersedekah. Ada apa nama? Aku tak ingat ke? Tak ingat ada. Dia ni. Bercakap dengan So, macam kenapa bersedekah tu is very important pula? Faham tak? So, you boleh berjaya when there is resources. When kau tak cacat. Sekarang orang cacat pun boleh buat million lah. You know Jamu Mon? Sebelum ni, dia on a wheelchair. That guy, I don't know. Tapi, dia memang seorang yang okay you and dia become millionaire. So, what's stopping you? Faham tak? Some people ada limitations. Kita kena faham benda tu. Macam mesti ada orang di comment section yang cakap yang they have to take care of their parents yang sakit ke apa ke. Memang dia seorang yang kena sara the whole family, and so it's very hard for them to find opportunities anywhere because they are trapped by taking care of this saja. So not everyone is resourceful. No. Ada I orang think Okay lah, itu tak is- rasanya macam ni. Point kau aku rasa, kalau orang tu dia ada resource, dia ada masa, opportunity semua, dia tak ada alasan untuk tak berjaya lah. Point asal pula, tak semua orang yang ada benda tu. So kalau orang tu dia dah hilang satu, maknanya dia bukan dalam situation yang terbaik untuk dia berjaya lah. Itu je kan. Sebab dia dah tak ada, contoh dia ada opportunity. So dia dah tak tergolong daripada orang yang akan ada yang tak boleh ada alasan kalau tak berjaya. Betul. So itu je lah sebenarnya. Sebab nak tak nak, dalam dunia ni kena ada orang miskin. Memang kena ada orang miskin. Tak boleh tak ada orang miskin. Bila tak ada orang miskin tu which is in the future, lepas tajal settle apa semua tu, tu memang ada lah. Ada. Tapi tak lama pun. Sebab society akan confirm akan hancur punya when it comes to semua orang kaya. Like for me last time, asal ada juga pemikiran I think yang everyone can make 10,000 ringgit a month, kan? Tapi after like further checking balik, memanglah, okay, kalau with the mindset I have, I rasa macam semua orang boleh. Tapi kita kena faham juga yang in order to make that kind of income, it requires change kan in your life kan. You have to adapt change, embrace change, you have to find opportunity, and some people are just not wired that way. So, like you said just now, kena ada orang miskin. But that's how it works lah, the world. Dia orang miskin is when dia orang memang tak ada resources lah. Macam maksudnya kalau dia memang contoh nak cakap-cakap pun tak boleh ke. Contoh kesanan cerita kalau dia tengah perang lah. Orang memang tak boleh nak kaya lah. Gila memang nak kaya. Dia tak fikir lah nak kaya. The next topic. Okay, topik ni interesting sikit lah. Rasa banyak pun tak apa. Ini sikit je. Pasal perempuan. Okay. Kita topik. Yes! Kau dah kahwin? Belum. Umur? 26. Okay. So,
Kita start daripada Asap dulu. Asap, you kan selalu dikelilingi oleh gadis-gadis daripada suatu ketika. Okay, dulu lah. Ya, dulu tak penyanyi kan. Aduh. Okay. Sampai kena So- kerja atas pentas So, Asap, Uh-huh. what's your red flag for girls? Apa you punya red flag? I actually, maybe last time I ada red flag lah. Tapi for now, at the moment, Dah tak ada dah? I haven't put much thought into it because that's not my focus. So, I tak tahu. At the moment, tak tahu lah. Sekarang ada girlfriend? Tak ada, single je. You sure? Yes. Hari tu siapa? Hari tu yang Wendy Aiman. Diamond. Kawan, satu Kawan. industri. Satu industri. Dia also works with my production untuk content creation punya department. Oh, so korang pergi berdua je lah time tu? Last time red flag dia apa? Red flag sebelum ni apa? Red dulu lah. Tak tahu, I can't recall lah, lupa. So, tak tahu? I tak fikir sangat. Tak terfikir? Oh, tapi that's one question I get a lot pun. People always say, macam tadi cakap keluar berdua kan. Macam I have an assistant perempuan juga kan. People might think she's my girlfriend also. Tapi she works in the company kan. Just to put it out there. But red flag perempuan, I can't recall at the moment. Macam, Maksud kalau dia kurang ajar pun okey je? tak, sebab asal tak berkawan dengan perempuan. I mean kalau boleh, I nak elakkan. Tak kawan-kawan, tapi asisten perempuan. Ya. Yang kawan hari tu perempuan lah yang pergi dengan Aiman tu. I mean kalau boleh, elakkan. Kau boleh nak elakkan? So, ada plan ni kan nak Because tukar like your he's- assistant tu lelaki? Oh, now my assistant pun work from home. Sebab kalau boleh, I tak nak dia masuk office sangat pun. So like, my kawan perempuan tu because dia talent influencer kan. So I give jobs to her as well. Thailand influencer? Talent influencer. Oh, okay. So kita bagi job kat dia juga. So my production shoots the content lah. So I jumpa dia bila kita bekerja. So, Yusuf? Red flag. Reflex macam tu sekarang Reflex sekarang Apa-apa lah. Perempuan tu perangai macam mana, yang Yusuf macam, apa perangai kau macam ni, Sian? Tak boleh je, berbadan. Yusuf? Aku sebenarnya red flag ni macam dah tak function sangat dah sebab aku dah kahwin. Tapi mesti ada perangai yang daripada bini kau yang kau tak suka. Yang kau cakap, jangan buat macam ni lagi. Takkan tak ada? Aku rasa setiap Contoh kalau tiba-tiba dia maki kau. Maksudnya, Okay, dia maki. as a friend, if you ada bagi red flag, talk about your wife aja buka. ya tak sebenarnya cakap ni. Bagi aku kalau aku sebut red flag apa-apa pun pasal isteri aku dan macam aib dia. So Kalau aku isteri patah pasal perempuan lah. So aku pun tak ada kawan perempuan tu. Cerita tak serius. Okay, engkau aku percaya. Kau aku percaya, salah. Okay. So Betul. So kalau aku red flag aku orang cakap tapi satu benda dia tak ada aku, kalau dia tak ada benda ni aku problem lah. Agama lah. Itu paling penting sekali. Bagi aku settle sebab aku pun selalu buat benda dengan Asad sebab aku selalu nak suruh dia kahwin awal sebab Mamat ni kan single lagi kan. Dia dah ada ni tapi dia tak nak kahwin kan? Tak kahwin. Sebab apa tu? Dia goal besar sangat, banyak benda nak achieve lagi dalam kehidupan. Tapi kehidupan Tapi Islam ajar kalau nak lagi berjaya, nak rezeki lebih banyak masuk, kahwin, betul tak? betul tapi mungkin dia tak ada nak rezeki banyak kot. Kan? Nak rezeki tang tu kan? Sebab agama ni senang settle. Kau Minah ni dah beragama, kau tak payah fikir, tak payah pening. Kau punya boundary, dia punya boundary dengan kau, dia tahu dia tak boleh tinggi suara apa semua bagai, dia tak boleh nak cross line apa, dia tahu dah sebab dia beragama. Kalau dia tak, tu yang kau kena ajar, tu yang pening kepala tu. Ni buat ni, tangan tak tahu ni tak boleh, tangan tu tak tahu tu tak boleh. Supaya aku agama ni settle lah. Apa benda? Tu tak boleh, ni tak boleh apa? Tinggikan suara kat suami contoh. Tu red flag satu. Tu red flag. Apa kalau tu semua benda bercanggah agama semua red flag. Keluar dengan lelaki lain red flag. Keluar rumah tanpa izin red flag. And suami tak bagi kerja nak kerja red flag. Macam tu lah. Kau setuju tak? Setuju dengan tu. Kalau aku punya red flag lagi banyak lah. Bagi yang paling besar. Semua besar-besar. So for me first is perempuan-perempuan yang kurang ajar. Tak barang kurang ajar first lah. Yang dia tak hormat you. When it comes to girls, you nak kena tahu you ni siapa. Faham tak? Kadang-kadang perempuan ni ada je. Banyak ada kes yang where, okay, laki ni bagi segalanya dekat perempuan ni. Tapi perempuan ni still layan laki ni macam sampah. Kau pergi basuh pinggan. Padahal laki ni kerja. Dia housewife. Kan? Kau pergi basuh pinggan, aku malas lah.
Apa problem di situ? Macam mana? Apa problem dia? Root problem dekat situ. Kita tak tahu problem perempuan apa. Bukan, maksudnya macam dia boleh jadi macam tu. Maybe first, laki itu tak cukup tegas. Laki itu tak cukup tegas dengan ni. Lepas tu, laki tu dia macam ni. Kadang-kadang ramai je yang lelaki yang disangkut dengan seorang perempuan tu disebabkan dah selesa. Kan? So, dia dah terbiasa dengan toxic relationship tu. Okay, macam ni lah. Bagi kau, kenal kahwin ataupun kahwin baru kenal? Ni susah. Ni kan? Kenal baru kahwin. Kenal baru kahwin. Asad? Time perkahwinan tu baru kenal. Macam ni lah. Aku sama dengan Asad. Oh, ya? Kahwin tu baru gamble. Aku taklah dulu. Tapi kalau aku boleh putar balik masa, kahwin baru kenal. Sebab antara ni lah yang paling aku rasa, aku tak ada affected sangat, tapi macam sebab aku ada 2 adik-beradik. Yang adik-beradik betul lah. Ada 2 orang. Kakak aku kahwin baru kenal. Aku kenal baru kahwin. So aku nampak 2 side lah. Sebab kakak aku kahwin dulu and aku duduk dengan diorang. Abang ipar aku dulu tanggung semua lah. Sebelum aku keluar dari rumah, semua benda dia tanggung. So aku nampak perjalanan keluarga tu. And bila aku dah kahwin pula, aku tengok dari segi aku punya side lah. Kahwin, kenal baru kahwin. So it's one of the benda yang aku nampak bestnya is kau dapat elak buat dosa je sebenarnya. One of the main thing. Sebab contoh sebelum kahwin dah keluar sama-sama berdua-duaan. Berdua-duaan ada yang ketiga kat situ kan. So bila kita dah kahwin ni, baru kita nak kenal, orang akan confuse bila kena berkahwin. Dia ingat kahwin paksa. Bukan kahwin paksa. Kita dah tengok dah muka perempuan tu. Bukan contoh kalau jumpa first time, jumpa bapak dia semua, tengok muka dia, ada first conversation, suara dia macam mana. Bukannya macam kau kena paksa. Itu kadang-kadang orang salah faham kan. Orang ingat kahwin kenal, lepas tu sangkut dari bila. Dan perempuan tu pun ada decision untuk tak nak kahwin. So antaranya is elak dosa lah. Sebab keberkatan lepas kahwin tu yang paling penting. Kadang-kadang bila tak ada keberkatan tu, rasa tu aku rasa. Sebab kau start off benda yang baik ni, kau nak ada anak cucu keberkatan semua daripada mak ayah ke? Bukan, keberkatan perkahwinan tu macam bila kau start dengan benda haram. So macam kau expect benda tu jadi keberkatan orang nak bagi sama dengan orang yang buat semua cara yang sepatutnya kan. So benda tu yang paling berharga sebenarnya. Kalau ada option keluar, tapi Allah benci kalau kau. tapi boleh. Bukan dosa, tapi ada sebab nak boleh tak dosa, betul. So tak pernah risau. So Jadi risau jadi masalah apa tau. Banyak kita dengar kenal baru kahwin ni, dah lah kenal baru kahwin. Lepas tu nak kahwin, bini bakal isteri demand, mak ayah demand kau. Tu yang jadi sangkut, tak boleh nak keluar, dah bayar hantaran sampai 30-40 ribu. Lepas tu nak keluar kau pakai 477 kali, betul. So kalau kau dah masuk, selalunya parents yang okay kalau kita approach suruh kahwin ni, contoh kalau kita bayar pun hantaran katakanlah tak adalah tinggi mana, sebab parents understanding. So ada keberkatan lagi. Memanglah tak ada pasal guarantee tak akan cerai, tapi maksudnya benda tu ada option. Kalau worst come to worst pun, kita tak nak benda tu jadi. Jadi kalau benda tu berlaku, ada je option lain. Tu je point dia. Bukan yang benda tu dosa, benda tu boleh tapi juga dia benci. Faham? Kalau kau nak ambil road mana nanti? Belajar lu. Kenal lu. Aku tak nak cerai. Nak confirm dulu. So when it comes to dah cerai tu, sebab family aku belum ada case cerai kan. Tapi tahu tak satu stat yang interesting aku dengar, lagi banyak kenal sebelum kahwin cerai daripada kahwin baru kenal cerai. Back to apa yang Okay lah, kenapa kau rasa macam tu? So aku rasa bila kau dah kenal, dah senang dah kau nak deal dengan. Bukan, kenapa kau rasa lagi banyak yang kenal kahwin lagi cerai lagi banyak? Own experience lah. Kenapa statistik tu? Aku rasa kenapa statistik tu? Statistik tu kau dapat kat mana? Aku dengar banyak dah tempat. Aku kalau Google sekarang pun aku berani jamin kau dapat. Siapa berani Google? Sebab selalu sangat dengar. Tengok macam mana. Yang kau punya ni is jumpa sekali dua, terus sebab aku dan kenalan aku yang jumpa
Ya, tapi kalau aku cakap kenal aku pun, kau kan particular, kau kena start. So, siapa jumpa statistik boleh bagi tahu. Tapi kalau aku punya personal experience, sebab aku dah merasa kan, kawan-kawan aku yang banyak kenal first time terus kahwin ni, tak ada lagi yang cerai. Statistik cerai. English lah, in English. English senang kot. So, kalau yang berbalik pada statistik tadi, kalau lah betul, kau rasa kenapa? Sebagi aku, dia dah rasa terikat lah. Sebab kalau dia dah kahwin tu, maksudnya dia dah, okay, aku dah tak nak lari mana. Aku nak aku kena sambung kat benda ni. Habiskan juga. Kalau dah kenal dulu, boleh lari-lari. Nah, sebab dah kenal lama. Aha. Kan dah kenal lama kan, maybe dia macam, oh dah break sana, break sini. Dah break beberapa kali. Asal kan? Kau rasa kenapa, Asad? Apa dia? Kau rasa kenapa? Kalau statistik betul, kau rasa kenapa? I tak pernah buat research. I'm not really sure. To give an answer myself, Tak, kalau betul, kau rasa kenapa? Maybe the ones yang choose that way kan, I would assume they're more religious lah kan. I would assume they're more religious, so they ikut cara Islam lah kan. Maybe that's why. Because like for me pun, kalau sebelah kahwin, I want to choose a religious wife kalau boleh. Mana nak cari isteri sekarang? Mana nak cari isteri sekarang? Tafiz lah. Serius? Pergi mana pun duduk jadi je perempuan. Itu. Kau macam tu ke? Tak. Dia lain orang, lain cara. Betul tak? Kan? So for me, kalau aku still go for ni lah, yang kenal dulu. Sebab bila dia tengok lah lelaki, perempuan patut kerja ke tak, mesti kau ada cakap tak kan? Oh, ni nak tanya tu nak Azri tanya. Walker. Kan? Kat Azri Walker. Tak kan? Kau setuju? For dah kahwin ke belum? Dah kahwin lah. Dah kahwin, for me tak payah. Tak kan? Dah, semua setuju. Okey lah, aku cakap, aku rasa dia orang kena kerja lah. Arranged marriage. Arranged marriage dah memang your family dah tengok dia semua. Arranged marriage selalunya tak kenal pun. Mungkin ada yang kenal. Tak, sebenarnya kalau arranged marriage, dia mesti your parents dah buat research apa. Tak, bagi aku nak tak nak apa-apa kahwin pun mesti buat research je. Mesti ada Dia still buat research. Masuk dia research tu bukannya kahwin buta-buta macam tu. Research memang research siapa mak ayah dia, siapa macam muka dia, bukannya kahwin paksa. Point dia is kahwin tu tak kenal sebelum kahwin. Maksudnya memanglah tahu muka dia, cari nama dia apa sebab kita jumpa mak ayah dia. Tapi maksud dia is bila kita nak kahwin tu, kita tengok mak ayah dia, kenal dengan mak ayah dia. Lepas tu anak dia kita tak pernah berdua-duaan, kita tak kenal anak dia macam mana. Tapi tahu lah nama muka cantik contoh. Itulah maksud dia. Sebab kalau kita nak sebulan 2 bulan dah keluar sama-sama, tu dah tak kategori. Okay, have you dated a lot of girls before this? 1 or 2 I think. Malah. Satu terus kahwin. Satu tu kahwin? Aku dapat buat duit sikit kat social media, masa tu 5,000 sebulan aku terus kahwin. So masa tu aku risau sebab orang kenal aku, dia nampak aku kat luar, kat mall kan. Aku macam mampus aku ni, aku kena kahwin terus lah. Tak ada duit pun saya kahwin tu. Aku yang besar kahwin RM200 dalam bank. Malam tu je masuk RM800. Lepas tu lah slowly build up. Poligami. Kenapa kau poligami? Patut dibuat ke tidak? Patut Bagi aku patut. Semua orang, semua lelaki kena berpoligami. Kan? Bagi yang mampu. Patut tu maksud macam mana tu patut? Okay, since kau kan banyak hafal-hafalan. Dalam Quran dia sebut masa kahwin tu macam mana? Awal. Dalam Quran Allah bagi tahu masna wa sulasa wa ruba'. Kalau nak kahwin 3 4 5. Make 2 3 4 5 kan? 2 3 4. 5. 2 3 4. 2 3 atau 4. Tapi satu bismillah. 2 3 4 lah. Kalau mampu lah. Benda tu memang tanggungjawab besar tu. Kalau nak kahwin ni Isyam. Patut ke tak? Depends on individu lah. Tak tahu lah. Kalau aku patut. Kalau orang tak mampu kalau orang tu tak mampu jangan. So patut tak? Patut bagi yang mampu. Yelah. Juga. Kan? Perempuan sekarang komplain diorang tak cukup empowerment. Technically diorang bising. Pun dekat lelaki juga. So korang rasa macam mana? Is feminism too much? Oh ya betul. Asal. What's the root problem? So asal tak ambil part sangat pasal benda ni? Feminism. Tak tengok pasal feminism. I know feminism exists, tapi what is the root cause of it? Diorang too macam mana cakap? Diorang too aggressive. It's more to like fighting going on. Women can do the same thing as men can. Maybe so I tak check sangat, and so I don't know how to give an answer to that sebenarnya.
Oh, you tak ni sangat lah pasal tu. Kau ni? Yeah, Venice is too much bro. Mesti confirm No, lah. what's happening sebenarnya? Make me understand lah. Cuba bagi satu Ah. perumpamaan feminism yang kita boleh Benda lelaki buat, semua perempuan buat. Ah. Tapi bila so Tapi pasal payment kurang. Ibarat dia macam tu lah. Sekarang orang I tengah kena tanya juga. tak boleh pasal salary perempuan lagi rendah daripada apa ni? Lelaki. Contoh diorang more sebenarnya tekan dekat more on sports. Sama. That's why. Tapi kalau kita fikir balik kan, we are not meant to compete with each other pun. We are created to complete each other kan. Because Allah pun He uses apa ada ayat Al-Quran saya lupa lah. Tak nak salah cakap pula. Tapi we came from pairs. Surah apa lah? something like Surah that. Rusuk tu orang kahwin lah. Tak kita sekarang tengah cerita pasal career basically. Tapi like in terms of feminism semua, I don't know, tak boleh nak bagi komen sangat sebenarnya. Next topic is okay. So Asad, have you encounter any macam kesusahan tak dalam hidup? Maksudnya tak makan ke, hidup susah ke? Pernah je, but I can't really recall all lah right now. Yang you boleh recall yang mana? Last time before I became a singer, ada je orang yang kenal Asad dulu lah. Before that, my older friends pun know yang I didn't have much to offer pun. The question is, Asad pernah lalu benda susah kan? Pernah tak macam tak ada duit ke, family Ada je. susah ke? Ada je. My Lowest point in life lah. I wouldn't say lowest lah, tapi before I became a singer ada je cases yang Asad RM5 je to go to KL Fashion Week. I think orang dah tahu dah pasal that case kan. Other than that, normal life. Some people RM5 tu bila KL Fashion Week baru-baru ni lah? no, a long time ago. Ni masa 4-5 years back. 2017. So I was invited to Kuala Lumpur Fashion Week. That time Asad jadi penyanyi lah. I think 3 days after that lagu Senyum keluar. So I saw KL Fashion Week as an opportunity, tapi I didn't know how to get there. So Asad RM5 je dalam poket. So I plan lah my trip besok. Then I just walk from my house to Pavilion. Asad jalan balik tu je lah. So it's not hard for some people, tapi hard pun is subjective. Kau rasa kenapa orang cakap dia orang kaya? Sebab tengok rumah. Kat rumah. Di rumah dia bila? Rumah dia masa dulu lah. Masa you baru nak keluar Tak? yang you buat live. Life mana? You buat live kan? Ada you buat live singing dulu. Tak ada. Rumah yang sekarang ni yang dekat that place tu is rumah after COVID. Sebelum tu rumah biasa je. Maybe I heard from different sources yang Tapi kan, tak valid lah. Aku Kau pula macam mana? Aku dulu tak nak cerita pasal sikit lagi. Satu kelas dengan abang dia tau. Sebelah meja. Anas. Bila dia dah sekolah, baju kotor. Campur camping. Baju kotor biasa tak disiplin. Ya, tapi Ya. kalau macam orang kaya, aku rasa mesti ada orang gaji. Orang kaya ada je selebet. Ramai je. Okay lah. Aku pasal susah. Aku susah agak. Bagi aku susah gila. Tapi macam Kadang-kadang orang tak pernah dengar aku cerita kau susah. So macam mana kau punya susah? Aku basically ada cerita dekat asal podcast hari tu, tapi kita extend sikit. Aku single mother. Dulu bapa aku orang Pakistan. Kau macam ada mix ke apa mana? Aceh. Oh ya? Pure je. Ya. Mak ayah Aceh. So bapa aku datang Malaysia, buat bisnes semua. Lepas tu dia ada kumpul simpanan banyak kat masa tu, dalam 500k lebih kurang. Oh banyak. Mak aku cakap nak beli rumah time tu. Sebab dia kan foreigner kan. So lepas tu kena cancel. Lang cancel sampai duit tu habis semua kemo. Tapi tak ada rezeki yang dia tak panjang umur, meninggal. Masa tu umur aku 2 tahun. So mak aku yang membesarkan aku, kakak aku 2 orang lah masa tu. Mak aku actually pelakon dulu. Oh ya? Pelakon zaman kegemilangan Zaman Piramli? tak lah. Mak aku tak ada tu. Maksudnya Tahu hitam di putih. zaman-zaman tu Enot semua orang kenal tu kan. So dia membesarkan. Dia yang susah bagi aku dulu. Paling susah yang aku ingat, selalu kena halau rumah sewa lah, sebab tak cukup bulan, tak cukup kena keluar. Lepas tu makan nasi lemak sehari 1 bungkus share 3 orang.
Tidur rumah sewa kan, tak ada barang kosong. Malam-malam tidur lantai tak ada apa. Lepas tu bila mak aku punya big breakthrough, aku ingat dulu kalau macam nak beli satu kuih pisang tu pun tak ada duit. Satu macam ais sirap ais tu satu hari lah Syed, malam. Sampai mak aku punya breakthrough masa tu dia buka production company, lepas tu dapat job dengan Syahrohan punya cerita Don tu, ada Don berlaku kat Malaysia. So Don yang first kan. So aku actually berlaku dalam cerita tu. Oh ya? Yang Boleh Malaysia lah. Ha? Oh, berarti Mida cari balik. Cari sini So tu actually big breakthrough mak aku lah, untuk dia dapat macam stable sikit rumah sewa yang tak kena halau lah. Lepas tu bila benda tu tak menjadi juga, dia menegakan ripap je lah sara kita orang, sampai aku pun tanggung zakat. Sampai universiti tanggung zakat. Masa belajar madrasah pun kawan mak sponsor. Sampai aku universiti kawan mak bagi duit belanja bulan-bulan. Orang tak tahu. Masa aku start buat duit social media, barulah aku hidup sendiri macam tu lah. Tapi actually interesting lah. Interesting. Tu yang kita tak pernah lah. Tak ramai orang tahu. Tapi ada je lagi susah kan. Lagi susah ramai je. Ramai je. Betul. Okay. Kepada yang ada yang nak tanya aku pernah hidup susah ke tak? Quite susah. Aku tanya sorry, tu pun nak tanya dia. Nak tanya ke? So bapak aku dulu dia merantau Ke Malaysia. Malaysia. Dia tak ada apa-apa time tu, memang sebatang kara. Okay, by the time aku lahir, pergi sekolah susah pergi sekolah. Time tu naik BMW. Mas. Tak. Aku tak pernah hidup susah. Business ke? Business lah. Dia bapak aku lah. Basically aku punya idola sebenarnya bapak aku lah. And how bapak aku kerja lintang pukang sampai dia boleh bagi aku naik BMW masa aku kecil, kira dia solid lah. Solid lah. Dia tak ada isi, tak ada apa dulu. Memang datang buat berniaga. So dia pandai berniaga, rezeki baruah sebab dia lah hijrah kan. When it comes to hijrah, memang you punya rezeki masuk lain macam kan. So tak nak cerita panjang-panjang, dia dah successful. So aku pergi sekolah naik BMW. So Kau nak sulung lah? tak, nombor 2. So kadang-kadang ada kan orang-orang yang cuba nak cerita yang dia ni pernah hidup susah kan. Ada ramai a few of my friends kan. Dia cakap dulu aku susah sebab aku ni kan. Cuma kau jujur je kau tak pernah hidup susah. Kenapa kau rasa orang nak cerita dia pernah hidup susah? Sebab dia nak attention. Sebab dia nak tahu yang dia ni pernah hidup susah, dia boleh berjaya. No. Sebab bagi aku bila bapa aku seorang yang berjaya, dan aku nak kena ambil opportunity lah. Macam nak ambil opportunity tu. Dengan duit yang bapa aku bagi aku, sebab aku kerja dengan dia kan. Masa form 3 dulu aku kerja masa aku umur 17 ke berapa. Form 3 kerja dengan dia? Form 3 aku rasa kerja. Sebab abang aku daripada darjah 6 aku form 3. Tapi ada beradik aku yang lain ni memang hampir semua tak ada kerja. Tak tahu kenapa. Spoil brat Syaiman. Okay. So aku start kerja bapak aku. Lepas tu aku ambil fotografi kat dulu. Ambil gambar kan. Walaupun tak pandai sangat, ada duit. Lepas tu buat drone. Drone tu pun aku minta duit kat bapak aku nak beli. So aku punya saving ada sampai 50k. 50k aku pandai kerja tu semua tu. Aku kerja duit raya aku main tekan bapak aku 1,000 minta. Bapak raya kan. Tapi okey, aku pandai menyimpan lah. Kadang-kadang orang boros kan. Dia actually tak sama. Anda nyimpan nyimpan 50,000 tu aku hilang masa sebulan. So aku start trading kan. Aku hilang banyak. Okay je sebab dia walaupun orang kaya tapi dia usaha sendiri. So it's not really dia sebab sekarang pun ramai orang cakap, ada orang cakap yang aku ni bapak kaya. Betul. Tapi aku lagi kaya daripada bapak aku sekarang kan. Sorry lah. Ramai je. Cuma aku tak suka bila dia make up story dah, dia cakap kerja susah. Tentu aku belum kaya je. Itulah antara soalan yang kita. Okay, so
Macam tu lah. So guys, kepada yang anak-anak yang spoiled brat, aku rasa ramai je yang pakai kredit kat bapak. Kan? Nasihat aku is jangan selesa sangat dengan harta bapak kau. Sebabkan kalau tak ada bapak kau tak ada siapa. So make sure kau jadikan diri kau ni seseorang sebelum kau nak take over ayah kau punya business, ataupun dia punya harta apa semua. Selalu kan kalau macam kita dengar cerita successful pun ni semua kan, dia ada macam satu, selalunya lah Allah semua kan akan ada satu point yang macam dia struggle, hit the wall ke apa. Untuk kau apa dia? Pernah aku kena, bukan bapak kau. Yelah. Masa bapak aku kena kena COVID. Okay. Stage 4. Okay. So tu memang sebab semua orang kat rumah aku tu memang semua orang kena masuk bilik masing-masing. Tak boleh keluar sebab time tu memang berkurung kan. Memang tak jumpa family aku sebulan walaupun serumah. Kan. And then every day aku dapat call yang cakap salam encik, mungkin ayah encik tak dapat 50-50 lah senang cerita. 50-50 je ni. And masa aku hantar bapak aku pergi klinik, dan tu bapak aku rasa sesak nafas lah. Memang masa sesak nafas aku hantar pergi klinik. Lepas tu doktor cakap ni dah tak boleh, kena masuk hospital terus oleh tampang. So aku tengok bapak aku terlentang dekat luar. Sebab dulu kan cara macam kan, so dia terlentang kat luar tu sebab nak masuk swasta pun tak nak. Sebab COVID. Sebab COVID. Sebab time tu aku duit ada lah, tapi kalau nak bayar swasta tu aku tak rasa ada lah. Time tu dah beratus, dia dah minta upfront pun 100,000. Ya cash. Time tu macam macam mana nak cari, nak pergi bank tak boleh apa semua kan. Lepas tu aku nampak bapak aku dekat hospital Lampang tu terhantar, dah memang macam dah tak hidup kan. Lepas tu dia tercerit kat seluar, kat situ apa semua. So memang time tu aku macam, babi apa benda ni sial kan. Kira tu ada duit pun tak guna tu. Macam tu lah kalau aku cakap kan. And then yang itu memang Allah je lah tahu aku. Sebab aku tengok lama, aku tengok bapak aku daripada pukul pagi lah sampai dah nak subuh baru aku gerak. Tengok bapak aku, make sure bapak aku dah dapat bilik tu. Sebab lama gila bapak aku tu lah. Itu aku punya lowest point lah. Kadang sesak nafas macam tu lah. So aku tengok bapak aku macam dah nak mati kat situ. Lepas tu aku tak boleh nak pergi kan. So macam sial lah. Tu aku punya lowest point lah. Tapi alhamdulillah bapak aku diberikan peluang kedua. So sekarang dia tengah mencari kerja. Dia tengah cari kerja orang tua tu memang tak boleh nak rehat. Dia memang tak tahu erti relax. Dia pernah kena acap pistol dengan bapak aku. So sian. So tu je kot aku punya lowest point in life bila aku tengok bapak aku macam tu. Tak lah, bagi aku kalau orang lain dengar cerita tu pun it's just bapak kau tu je. Bukannya kau yang struggle, faham tak? Bukannya kau dah nak mati pun. Tapi best lah kan. And then time tu pun aku buat sale kat time tu sebab nak buat launching. So buat launching pun tak fokus lah kan. Alhamdulillah kan. Within 10 minutes aku dapat 700. 700 Okay, 1000 10 minit ni 10 minit pergi kerja. Buat launching apa semua. Dan tu macam okay, hospital mana? Ya, ada hikmah lah. For me, bila ada rezeki banyak, bila ada malapetaka, maksudnya rezeki nak masuk. Itu memang nak sampai laju je. Tapi bila tak ada malapetaka, tiba-tiba duit kau banyak, lu standby. Adalah tu Allah nak test. Something like that. Okay, so aku rasa kita dah end, kita nak end kita punya ni. So Yusuf, ada tak apa-apa kata-kata yang Yusuf nak beritahu dekat audience pasal yelah diorang sebenarnya diorang tak faham apa yang Yusuf cuba nak sampaikan. Maybe ada message yang sepatutnya diorang kena tengok penuh, kenapa diorang cut kat situ je. Cuba bagi nasihat sikit kat diorang. Pasal benda ni kan, apa yang aku perasan ni salah aku juga sebenarnya. Sebab aku tahu dah akan di-cut, tapi aku tak expect ekstrim macam tu sekali lah. Kan? So alhamdulillah, at least aku boleh belajar. Dan bagi aku
tak ramai orang yang Allah SWT uji dia dari segi macam ni kan. Dari segi satu Malaysia serang kat DM bagai semua kan. Tapi yang best ni at least Allah SWT tunjuk tapis tu lah. Macam ramai juga yang DM yang tengok full story kan. By the way saja tanya podcast Singapore ni, berapa sebenarnya plays dekat Spotify? 1,800 yang betul-betul tahu full story. Tapi yang tahu full story ni memang fan tegar lah, sebab diorang sampai DM semua, suruh buat video clarification. Actually aku dah pergi satu podcast sebelum ni, clarify juga pasal benda ni, tapi diorang tak post lagi. Tahu bila diorang akan post. So itu satu, aku pasal aku punya kesilapan dari segi tak prepared betul-betul untuk benda ni jadi dari segi percakapan. Yang kedua sekali, bila kita nampak apa-apa berita kat social media, kita selidik dulu lah. Sebab selidik ni dia jatuh pada wajib. At least kalau korang tak nak selidik pun tak payah cakap apa-apa lah. Kalau korang tak tahu akan kebenaran cerita tu kan, macam mana repercussion yang akan berlaku kalau kita cakap tanpa selidik ni. Tadi kita pernah dengar hadis tu. So semoga Allah SWT bantu kita semua. And harap daripada kes ni ramai yang dapat pengajaran, bukan aku seorang. Itu yang paling aku harap sekali lah. Macam kau, apa yang kau nampak daripada benda yang berlaku ni? Fitnah lah, banyak fitnah lah apa-apa pun. Tapi aku dah akhir zaman ni dah memang dah memang tak boleh nak elak kan. Cuma media memang sial lah. Media punya statement memang sial lah bagi aku. Media ni kan. Tapi tu lah, kalau orang punya job fitnah, gila je. Dosa kan. Kau punya dosa kan, kita buat pahala kan. Fitnah lagi. Mana tahu asbab kita masuk syurga sebab orang tu fitnah. Betul. Kita tak tahu asbab apa kan. Kadang-kadang kita bagi lalat makan pun, kita punya solat-solat semua tu, Allah tak tengok pun. Allah tengok yang kau bagi minum kat lalat tu. Ada. Kisah kan. Kan. Tak, ugutan dah social media je. Tak ada apa-apa pun lah. So far tak ada lagi ugut kat luar. Tapi pandang orang pandang pelik kat luar ada je. Tapi tak ada berani cakap lah. Sebab kebanyakan orang berani cakap social media je. Alhamdulillah lah. Memang ada pandang lama lah. Cara pandang pun tahu lah. Dia macam ada macam ada benda. Sembang family ini paling interesting. Sebab aku selalu memang daripada aku kecil lagi, macam aku masuk Tafiz pun sebab family aku bukannya religious. Mak aku je Allah SWT sentuh hati dia untuk hantar, sebab dia pun dulu berlakon apa semua kan. So bila benda ni jadi, masa aku belajar pun dulu semua dah tembak aku sebab definitely segi family lah, family yang saudara-saudara apa sebagainya. Tembak sebab tinggalkan conventional study. Lepas tu kakak aku tadi kata marriage yang disusun kan, kena tembak. Kau punya family orang selidik family kau tembak? Macam mana? Bukan, maksudnya like family saudara-saudara ni. Yang tak bersetuju tembak kakak aku dulu. So bila benda jadi, mula aku yang tak ada apa-apa. Bila satu hari tu baru dia kakak aku call, cakap, "Isa, apa benda ni semua?" Cakap, "Apa dia kan?" Macam tidak call semua, malukan keluarga semua. Uish. Tapi aku dah agak sebab diorang takkan berani cakap dengan muka aku. Sebab daripada dulu ni tak berani cakap dengan muka. So itu dari segi kesan dari segi family lah. Tapi aku tak kisah sangat pun. Masa aku susah bukan orang bersuap makan kat aku pun. So itu dari segi family. Dari segi luar tak ada apa sangat. Tapi yang paling aku suka dari segi Allah tarbiyah aku punya mental lah. Sebab nak tengok power tak power. Nak tengok power tak power. Mana sembang kencang kan, tengok sikit. Macam Andrew Tate kan, sembang kencang masuk penjara tengok macam macam tu lebih kurang kan. Tapi aku kena sikit lah. Macam sebab siapa yang follow aku for the past, aku boleh katakan 4-5 bulan aku start shift podcast macam pada dakwah tau sebenarnya. Tapi baru lagi 4-5 bulan macam aku start buat podcast untuk ustaz-ustaz semua kan. Tapi ustaz-ustaz pun bagi aku lah anda kena tengok juga. Tu bukan ustaz tu. Yang satu tu ialah kita tak nak ajar-ajaran Wahabi ni betul-betul ni kan. Sebab kejap, kita akan satu pasal Wahabi seperti aku dah nak tanya soalan lah. Tapi teruskan dulu.
Aku dah tak ingat dah. Aku potong aku dulu. Oh, sorry. Tak ada. Ustaz-ustaz kan. Ah. So ustaz-ustaz macam sebelum tu cerita jemput ustaz cerita pasal akhir zaman semua. And macam orang yang tak tahu, sebab aku tak tahu, orang tak tahu background aku sebenarnya apa. Orang baru tahu tak sebenarnya. Apa dia? Background aku belajar tafsir semua. Oh, orang Masa tahu. aku belajar semua sampai di mana orang tahu. Oh. So bila aku shift tu orang terkejut sebenarnya. Siapa Muhammad ni kan. So aku rasa macam bila kita try untuk bagi spread positif macam dari segi especially agama, Allah akan uji kau lah. Aku tengok orang macam ulama-ulama pun kadang-kadang kita tengok macam kau kan, kau kat X ke apa kan. So aku mau kena ni sikit tak ada apa sangat pun. Ya, tapi balik pada Wahabi tadi, Wahabi tu apa sebenarnya? Wahabi tu is a larang apa ni? Kesalahan akidah. Boleh elaborate sikit? So akidah ni Sebab ada orang tak faham beza Wahabi, Salafi, Sufi, Sunnah. Cuba boleh tak cerita? dengar ni. Sekarang korang jangan pergi kat Wahabi je, sebab Wahabi je yang paling ni sekarang. So in terms of Wahabi ni ialah seseorang yang berlainan akidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. So Wahabi ni kalau dia ambil ayat daripada Al-Quran, dia ambil macam tu terus. Allah ada tangan, okey Allah ada tangan. Sebab apa dalam ayat Al-Quran, dia ada namanya bila diorang cakap pasal Allah, pasal zat Allah, ada ayat tu, apa nama dia? Dia maksudnya kau tak boleh ambil directly. Apa nama dia? Ayat Ustazah Mizan ke? Aku tak ingat tu. Dia punya ayat dia tapi ada lah. Sorry Ustaz Azuddin, tak ingat lah. Walaupun belajar dia kan. So memang ada satu ayat tu memang kita tak boleh ambil literally. Maksudnya ada bahasa tersirat dia yang kita kena faham. Sebab when it comes to zat Allah, kita tak boleh ni. And salah akidah tu macam mana? Salah pasal zat Allah. Dia cakap Allah bertempat, Allah ada masa. Padahal dekat dalam surah yang kita selalu baca, dalam jayat walam juga walam yakul kufuwan ahad, maksud Allah ada satu je. Memang tak ada yang sama dengannya. So bila salah akidah, kau punya solat, kau punya puasa, kau punya haji semua tak sah. Tapi macam mana orang normal nak tahu tu Wahabi? Kan? Tu yang Susah. tricky sebenarnya. Kan? Dia sebenarnya kalau when it comes to Wahabi tu, bagi aku nak tahu Wahabi ke tak Wahabi when dia nak borak pasal akidah. Oh tu je nak cerita. Itu je. Sebab betul lah, sebab bila akidah, bila Allah Nabi Muhammad dah cakap nanti akan ada berapa 73 kan? Memang 71. So maksudnya akan ada yang korang rasa, sebab Wahabi ni dia sebenarnya dia takkan loud sangat, tapi zaman sekarang dia dah start loud. Dia dah cakap okay, Allah ni ada tangan tapi tak sama macam tangan manusia. Apa tu? Macam tangan apa? Kucing. So dia orang dah fikir Allah ada tangan. Padahal Allah ada tangan maksud apa? Ada puasa, training. Macam tu lah maksudnya. So ada ke kawan-kawan aku yang cakap, Arif, this Wahabi ni apa semua tu kau tak baiklah. Ini just memisahkan orang-orang Islam. No. Tak boleh cakap macam tu. Sebab when it comes to Wahabi, memang dia memang nak kau tak nak masuk syurga je. Sebab ustaz-ustaz Wahabi sekarang ni memang diorang ada payment lah. Ada payment tu. Tu nak menyesatkan. Ada source ni. Kita punya source dalam lah. Okay. Sebab for me, I masuk tapis, and then I daripada darjah 2-3 lagi, memang setiap minggu ada mengaji kitab Bidayah, kitab Masailal, kitab kuning ni memang semua kita orang ada belajar. So dari situ lah kadang-kadang ada jumpa ustaz ni cerita pasal konspirasi. So seronok lah benda tu. So Wahabi is one of them lah. Cara diorang nak jatuhkan orang-orang Islam, jatuhkan akidah. Sebab tu bila orang cakap kan yang kena rasuk ni kan, contoh mesti kau ada seorang ni, kau tengok dia selalu solat, selalu zikir, tapi kena rasuk. Ada tak? Rasuk jin Kena rasuk jin kan. So bila aku tanya balik ustaz-ustaz kan, kenapa boleh kena rasuk jin tak pada dia? Maksudnya dia masa dia solat tu tak ikhlas. Maksudnya dia macam ada was-was. Lepas tu aku tanya tak, kenapa orang Kristian bila dia kena rasuk, dia orang buat juga dia orang punya ritual jadi. Tu sebab dia nak menyesatkan bukan. Maksud? Memang keluar betul. Tapi dia ibarat ada gangster jumpa gangster. Ni kepala gangster. Dia nak halau gangster kecil ni keluar. Macam tu Sebab tu boleh. Itu tapi lain lah. Itu lagi dalam lah cerita-cerita dia. Kau tahu tak?
Iya. Setan lawan setan ke. Aku baru bila aku tanya, oh patutlah diorang jadi juga. Faham tak? Sebab kadang-kadang kan kita kan selalu bertanya kan, orang kafir ni boleh je baptize, boleh je halau-halau kan. Diorang ni betul kan? Sebenarnya macam tu. Okay, so Masad, kata-kata terakhir kepada buat-buat yang mengecam Asad, kepada perempuan-perempuan yang teks Asad and then Asad tak DM, tak reply. Tak ada pun perempuan DM tak You sure lah? Open your ni. Tengok. Betul lah? Your request pun tak ada ke? Tak ada. Takkan tak laku. Okay, so Asad, kata-kata terakhir buat-buat yang boleh dikatakan orang fitnah Asad and then orang yang kecam Asad. So what the message yang Asad nak beritahu? Anything lah, tak ada masalah pun. Asal maafkan je. But as I always say is jangan tinggal solat, because success calls you 5 times a day. Kalau boleh solat tahajud, take care of your family and work as hard as you can. Try to be a better person and try to be as religious as possible. Kenal Allah tu siapa kan. That's about it lah. Just be better every day. Okay. So guys, so itu saja daripada FLP On Air. Aku harap korang seronok tengok kita orang punya podcast. Kalau korang nak kita orang interview diorang lagi, cuba komen. Kalau korang ada suggestion nak interview siapa pula, maybe Abang Azri Walter kita, sila komen. Mana tahu dengan Azri Walter kita boleh bergaduh sikit. Kan? Azri Walter boleh kan? Kau duduk situ. Okay, ngam. Azri Walter, we call you out. Stand by. Mandi panggil. Itu saja. Apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat barakallah. Apa pun kita fly dulu.